Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam kekeluargaan. Apa khabar semua? Selamat pagi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dan atas izinnya dapat kita bersama-sama mengadakan program Minggu Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan peringkat APPKN pada tahun 2021 ini dan secara atas talian dan juga webinar. Sedikit penghargaan dan terima kasih sekali lagi kepada semua yang masih lagi setia bersama-sama dengan kami dalam menjayakan program pada kali ini. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, program kita pada kali ini adalah di antara pengisian yang dapat kita jalankan bersempena dengan sambutan ke-55 ulang tahun Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, teruskan bersama-sama dengan kami kerana pelbagai tajuk dan pengisian menarik telah disusun oleh pihak Urustia sehingga ke akhir program. Selain dari mengikuti sesi webinar dan juga sesi interaktif toolbox seperti quiz dan juga games online. Dan tanpa membuang masa, program kita pada hari ini akan diteruskan dengan sesi webinar yang pertama. Kita akan bersama-sama dengan Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Rosnah binti Ismail. Beliau merupakan pakar perubatan dan kesihatan pekerjaan di Jabatan Kesihatan Masyarakat Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia. Pernah juga berkhidmat di Kementerian Kesihatan Malaysia sebagai pegawai perubatan kesihatan dan mempunyai pengalaman dalam pelbagai platform kesihatan kepada pelbagai agensi dan pada September 2020 beliau telah dilantik sebagai pengerusi Jawatankuasa Keselamatan Fakulti Perubatan UKM. Dan mari kita teruskan program pada hari ini dengan menjemput Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Rosnah Ismail dengan topik pencegahan dan pengurusan jangkitan COVID-19 di tempat kerja. Dan kita bersama-sama dengan Yang Berbahagia Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang Berbahagia Prof, apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Okey, sihat ya pada pagi ni? Ya, Alhamdulillah sihat. Okey, baiklah, tanpa buang masa Prof, saya pun tak nak kita panjangkan masa kita dan kita teruskan dengan sesi webinar bersama-sama dengan Yang Berbahagia Prof. Dipersilakan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua penonton, tuan-tuan dan puan-puan dari LPPKN. Terima kasih kepada Puan Pengerusi yang telah memperkenalkan saya dan juga terima kasih kepada Wakil Pengurusan LPPKN yang telah menjemput saya untuk bersama-sama berkongsi ilmu berkenaan dengan tajuk perbincangan pada hari inilah. Saya akan cuba sampaikan berdasarkan mengikut kefahaman tuan-tuan dan puan-puan. Saya akan cuba berhenti seawal yang boleh sebab Wakil Pengurusan kata saya ada masa tempoh 1 jam je Prof untuk cakap. Okey, saya try. Dan if any question you can boleh tulis dalam chat box dan nanti pihak penganjur akan cuba utarakan dan saya akan cuba address setiap sahaja soalan yang diberikan pada waktu yang ditetapkan lah ya. Okey, saya share the screen. Okey, ini adalah tajuknya. Setelah saya ubah slide, saya rasa inilah tajuk yang sebenarnya perlu didengari oleh semua orang, iaitu pencegahan dan pengurusan jangkitan COVID-19 di tempat kerja. Saya harap semua warga kerja LPPKN dan juga terutamanya kepada pihak pengurusan ambil perhatian sebab inilah yang saya telah ulangi beberapa kali dan saya telah baiki berdasarkan ilmu pengetahuan semasa, berdasarkan segala perubahan pengetahuan yang sedia ada. Dan ceramah saya ini tepat setakat 26 Julai. Semalamlah hari ini saya Google sama lebih kurang, tetapi mungkin juga by the time petang dah tak cukup, dia mungkin dah jadi obsolete. Sebab kita tahu bahawa informasi berkenaan dengan COVID-19 ini dia sentiasa berubah ikut masa kan, berdasarkan dapatan kajian yang terkini. Jadi dia akan sentiasa ada perubahan. Dulu lain, sekarang lain kan. Dan perlu diingatkan bahawa ceramah kandungan ini dipakai untuk semua kecuali pekerja yang bukan terpakai oleh semua untuk pekerja bukan kesihatan. Dan kalaulah ada yang betul-betul hardcore healthcare workers yang duduk hospital, ikutlah ada mungkinlah terdengar ke mungkin dalam live Facebook ke yang akan dilihat pada masa akan datang. Bear in mind ini bukan untuk pekerja kesihatan, ini lebih kepada orang awam.
Dan sebarang rujukan untuk kakitan kesihatan, lihatlah Kementerian Kesihatan, garis panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Alright, so ini adalah antara kandungannya yang saya akan cecah sekejap lagi. Dan berdasarkan kalau kita lihat keadaan semasa, COVID-19 ini adalah meningkat, dan setiap hari kalau kita tengok sekarang ni dia punya jumlah kes positif dia dah bermain lebih 10,000 ke atas kan, dia turun sekejap, dia naik sekejap kan. Kita tak sempat. Ada orang dia jadi stres tau tengok nombor ni. Hari-hari dia tengok nombor, petang dia siap tengok, Allah naik lagi. Besok tengok happy sikit, turun sikit. Esok lusa dia naik lagi. Ada orang dia jadi stres tengok nombor tu je. So tuan-tuan dan puan-puan chill, jangan tengok nombor tu, kita cuba memahami keadaan. Kenapa nombor ni naik? Sebab ada orang kata, doktor, kita orang dah kuarantin dah. Di manakah salah kami? Ya? Masih lagi, adakah tidak betul kuarantin ini? Lepas tu dia salahkan pula pekerja industri. Itulah nama kuarantin, tetapi ada pekerja yang masih dibenarkan bekerja. So tuan-tuan dan puan-puan, saya harap dengar ni, nanti kita akan faham keadaan ni jadi bagaimana. Dan juga kalau kita tengok sekarang ni banyak sangat maklumat di WhatsApp, sebab semua orang ada social network dia sendiri kan. Ada dalam WhatsApp, ada dalam Instagram, macam-macam lah dalam Facebook. So terlalu sangat banyak information. Ada kalanya tuan-tuan dan puan-puan jadi keliru. Nak ikut yang mana satu ni kan. So terutama sekali kalau jenis yang kita tak tapis dulu. Sebab ada information ini adalah sahih ataupun tidak. Sebab ada orang dia telan je kan, macam ular sawur, dia telan je semua maklumat tu. Dia tak tapis kan, dia tak tapis. Dan dia pula, saya pula jadi letih kan sebab kena jawab soalan. Doktor, betulkah ini gini? Oh jenuh saya sebab saya pun sama macam tuan-tuan dan perempuan, saya ni pakar baca buku je kan. Dengan lagi saya ada pengetahuan tentang background science itu. Dan saya ada pengetahuan tentang kesihatan manusia secara keseluruhannya kan. Dan mungkinlah penelahan saya terhadap maklumat yang saya perolehi berbeza dengan tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itulah kena limit diri kita ni supaya janganlah ambil semua kisah baca semua Facebook posting kat dalam Facebook kita tu, bacalah semua Instagram, maklumat dari Instagram yang kita dapat itu, tanpa kita menilai sama ada dia sahih ke tak. Sebab at the end of the day is up to you, you nak differentiate berita ni sahih ataupun tak. Kalau tak jenuh lah KP kesihatan kan dok kata itu palsu, berita palsu. Ini berita benar, tapi ada orang lebih suka dengar berita palsu ni daripada berita benar. Tu yang letih juga tu kan. Dan semua orang dah letih dah sebab kita ni daripada tahun lepas tak habis-habis cerita ni kan. Kita rasa macam, ya Allah teruknya Malaysia ni kan. Tak habis-habis, dah setahun lebih ni. Apa yang tak pandai lagi buat ni, kenapa tak kontrol-kontrol lagi pandemik ni. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, dahulunya negara yang direlakskan dalam beberapa bulan lepas, kita dah dengar cerita bahawa oh diorang dah relax dah, tak payah pakai mask. Tetapi outbreak berlaku dan ada region-region yang tertentu di negara-negara tertentu telah tutup. Sama macam kita lockdown semula. Jadi benda ini saya akan terangkan bila yang dia akan berakhir. Dalam konsep kerja, dalam konsep persekitaran kerja, adalah penting kalaulah tuan-tuan dan puan-puan sebagai warga kerja bekerjasama dengan majikan dan juga bekerjasama dengan pihak berkepentingan yang lain. Kita tak ada cara, kita perlukan kerjasama secara holistik daripada semua orang. Pihak pengurusan kalau dia buat prosedur, dia bawa plan, kalau tuan-tuan dan perempuan tak ikut tak jadi. Kalaulah tak ada tuan-tuan dan perempuan ni buat sesuka hati je, pihak manajemen cakap apa pun dia tak jadi. Jadi semua orang kena capaikan satu tahap kesefahaman antara satu sama lain supaya SOP yang kita buat, polisi yang kita buat dan garis panduan yang kita buat itu adalah sedondon daripada peringkat atas sampai ke peringkat bawah. Apa yang atas dia buat, dia boleh dipraktiskan oleh peringkat bawah. Dan peringkat bawah pun sebenarnya ada channel dia sepatutnya, ada cara dia berkomunikasi dengan pihak atas supaya polisi itu jadi seragam. Maksudnya boleh digunakan pakai oleh semua pihak. Itulah yang sebenarnya SOP polisi yang bagus kan, cara development tu kena ada meeting dengan semua wakil pekerja kan. Wakil pekerja, wakil majikan untuk dapatkan the best practice. Kalau nak ikut SOP betul-betul tu jenuh tuan-tuan kan. Jadi nak dapatkan develop tu, pertama sekali adalah dapatkan consensus agreement antara majikan dengan pekerja. Dan untuk dapatkan benda tu, setiap orang kena ada gelombang pemikiran yang sama. Kalau gelombang pemikiran berbeza, jenuh. Sampai bila polisi tak siap, SOP pun tak ada ke laut dalam. Dan kita tahu bahawa SOP ni berubah. Jenuh berapa kali meeting, SOP tu akan berubah berdasarkan keadaan semasa. Bila ada polisi dan garis panduan yang telah terbentuk dengan cantiknya itu, dengan gelombang yang sama, daripada pihak pengurusan sampailah pihak bawahan, maka insya-Allah
semua orang empower to do certain things, to do their role within their scope. Boleh faham okey. Ni kita tengok data semalam kes baru semalam adalah 14,516. Kita tengok ya Allah berbelah ribu dan Selangor memang champion, dia tak pernah keluar baris. Dia sentiasa adalah dapat medal emas. So dia memang sentiasa yang antara state yang tertinggi sebab Selangor ni adalah negeri industri. So sumber ekonomi dia adalah industri. Jadi nak tak nak memang dan juga penduduk dia ramai. Bila ada sumber pekerjaan maka ramai orang datang dan kita tahu bahawa kebanyakan pekerja dia ada juga sebahagian daripadanya adalah daripada pekerja asing. So kena faham konsep itu, maka kita fahamlah kenapa Selangor ni sentiasa jadi admin, tak pernah keluar baris. Dan kita tahu bahawa berbanding dengan tahun lepas, kluster di tempat kerja ini memang ada kaitan dengan COVID-19. COVID-19 ada kaitan dengan kluster dan kluster ini meningkat setakat bulan ni, kluster itu telah meningkat. Dan memang tak heran pun, memang kluster ni memang akan terus meningkat sebab itu adalah nature penyakit berjangkit. Tambahan pula bahawa semua orang telah anggap, semua orang telah terima bahawa penyakit COVID-19 ini disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 disebabkan oleh bawaan udara. Kita dah panggil airborne diseases. So bila sebut airborne diseases, bila kita bernafas, kita tarik nafas dan hembus nafas ni, so memang kita ada risiko untuk terdedah kepada jangkitan. Sebab dia dah bawaan udara. Nak tak nak memang semua orang akan kena. Satu hari nanti semua orang akan kena. Sebab itulah vaccination itu penting supaya dia tak perlukan dapat jangkitan semula jadi baru dapat immunity. So siapa yang ada kes positif itu sebenarnya kena bersyukur. Saya selalu bercakap begini sebab semua orang takut. Oh dah bila kes positif itu takut. Memanglah kita dapat penyakit yang kita tidak tahu kan. Tetapi dengan dapatan kajian yang sekarang ini kita tahu bahawa gejala penyakit COVID-19 itu teruk ataupun tidak bergantung kepada status individu itu sendiri. Kan semua orang dah tahu dah kalau dia ada penyakit kronik, kalaulah sistem pertahanan dia tidak kuat, so memang dia mudah menjadi teruk. Plus kita ada istilah beban virus yang terdedah kepada seseorang itu. Kalau beban dia tinggi maka dia mungkin lebih teruk. Sebab itulah kita perlukan ada mekanisme untuk meningkatkan sistem pertahanan. Inilah salah satu yang kita kena lihat ini adalah itulah tugas vaksin. Sebab kita injek dulu bahan tersebut kepada seseorang supaya badan dia bina antibody tanpa perlu tunggu jangkitan semula jadi. Kalau tak jenuh tuan-tuan dan puan-puan, lambat lagi pandemik ini akan berakhir. Sebab pandemik ini akan berakhir bila kebanyakan, majoriti manusia di dunia ini sudah ada sistem antibody dia sendiri untuk melawan virus tersebut. Itulah salah satu caranya untuk kita tamatkan pandemik ini. Apabila semua orang sudah ada antibody tertentu, katalah tak semua pun 90% dah semua ada antibody disebabkan oleh jangkitan semula jadi ataupun disebabkan oleh vaksin, maka akhirnya kita boleh hidup dengan SARS-CoV-2. Kita dah boleh hidup macam biasa dengan mereka. Mereka tu best friend kita. Sama taraf dia sama macam demam virus flu, sama macam jenis itu kan. Sebelum ni kalau kita dengar flu kan, memang batuk sesama tu flu. Dan flu tu adalah biasa kan, biasa berlaku di kalangan kita sebelum datangnya SARS-CoV-2 ini. Tetapi sekarang ni SARS-CoV-2 ini kita rasa sangat perlu diberi perhatian yang serius sebab dia adalah virus baru dan kita tak tahu bagaimana perangainya di kalangan manusia. Jadi sebab itulah sekarang ni semua orang adakan SOP yang ketat dan semua orang kena ambil vaksin ini supaya melindungi diri. Dia tak jadikan kebal tetapi melindungi diri supaya kita boleh tamatkan jangkitan ini dengan jayanya. Sebab kebanyakan data telah menunjukkan bahawa siapa yang pernah dapat vaksin menunjukkan bahawa kalau dia dapat jangkitan lagi sekalipun 98% daripada mereka tidak ada simptom ataupun hanya gejala ringan sahaja. Okey, boleh faham ya? Jadi jangan stres, katalah ni kluster banyak ni tapi emotionally tak payah stres tetapi it should be stress on wakil pengurusan pihak pengurusan supaya lebihkan lagi, enhance lagi SOP dan polisi tertentu supaya dia tidak merebak dengan jayanya di tempat kerja. Okey? Dan inilah kalau kita lihat
Ini adalah simptom gejala yang selalu dialami oleh pesakit positif. Selalunya dialami oleh pesakit yang ada jangkitan SARS-CoV-2 di dalam badannya. Ini adalah biasa, kita dah biasa dengar dah biasa dengar. Kalau dahulu batuk dan hilang diri baru ini adalah antara simptom yang paling kalau dia hilang diri bau, pakai perfume apa pun dia tak jadi, tak ada bau juga, itu memang sah-sah lah tu COVID-19, until proven otherwise. Tetapi dengan kedatangan Delta variant ini, kita lihat bahawa kebanyakan simptom dia dah berubah arah sikit. Dia akan pesakit tersebut akan hanya ada demam, sakit kepala, sesema dan sakit tekak sahaja. Yang ni yang selalu kita miss ni. Sebab kebanyakan orang dia tak boleh anggap, dia tak boleh terima keadaan bahawa ini COVID-19 positif ni. Ada demam, sakit kepala, sesema, sakit tekak. Tak ada siapa pun berani labelkan diri mereka begitu. Kebanyakan ni bila ada simptom ni kan, alah ni flu biasa je ni, flu biasa. Bila test positif, itulah yang jadi masalah ni sebab semua orang tak anggap dirinya COVID-19 positif until proven otherwise. Bila ada simptom ini, anda adalah calon. Anda adalah calon COVID-19 sampailah dibuktikan sebaliknya. Saya nampak ada partisipan raise hand ni nanti dulu, tuan-tuan dan puan-puan, bagi saya ceramah sikit dulu. Ni bagus ni, tiba-tiba dah angkat tangan. Alright. Jadi dah ada simptom begini, tuan-tuan dan puan-puan, diharapkanlah duduk dan diam kat rumah. Tak payahlah rajin sangat dah datang kerja kan. Dan bos pun perlulah faham kan, bila staff telefon, saya ada gini-gini mungkinlah. Jadi first perkara pertama sekali yang kena terlintas di kepala adalah staff saya ini mungkin ada COVID-19. Jadi izinkanlah dia duduk rumah sampai simptom dia sembuh. Ataupun sampailah kena check ke kalau tuan-tuan dan puan-puan ada mekanisme, kalau ada simptom maka teruslah pergi check contoh untuk pastikan supaya kita boleh buat tindakan yang seterusnya. Alright, bila kita kata begini plus ada simptom ke atas tadi tu, plus ada faktor-faktor risiko begini pernah kunjungi kluster COVID-19, kunjungi kawasan merah kalau dekat Malaysia ni zon merah tu dah tentulah hospital. Hospital, klinik kesihatan, pusat-pusat kuarantin, mana tempat-tempat berkumpul orang ramai itu memanglah ada possibility. Yang paling valid adalah hospital. Hospital ni tuan-tuan dan perempuan zon merah. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan ni dia adalah ahli keluarga kan, yang sakit, yang udah-udahlah tu, saya rasa kita lawat melalui virtual sudahlah. Tak payah datang fizikal melawat, beria-rialah nak masuk minta kebenaran nurse nak masuk, nurse kata tak boleh. Hanya wakil keluarga yang terdekat saja yang kita bagi masuk, itu pun limit. Tetapi ada orang yang dia angkat spanduk ni, saya tak boleh masuk ni, saya boleh bergaduh dengan jaga. Pun ada juga dia bergaduh dengan nurse, bergaduh dengan doktor sebab nak tengok. Udah-udahlah tu So ini adalah zaman kita melawat secara virtual. Bukan setakat raya je virtual tuan-tuan. Melawat orang sakit pun secara virtual. Kan kalau kita tengok ada dalam Facebook tu yang dah sakit tenat tu pun melalui virtual je lah. Jadi redha je lah kan. Sekarang ni kita kena mentally set bahawa mungkin satu hari nanti kita sakit tak siapa pun datang. So mungkinlah semua orang akan melalui VC sahaja kan, video call. Dia tanya apa khabar, saya doakan, semua dalam video call. Sebab kebanyakan kes yang duk melepak lama yang dia tak sebenarnya asal tak sakit, orang sihat. Ada kes dia jadi positif. I am sure bila you masuk kawasan zon merah ini, kita zon merah ni adalah hospital lah kan. Zon merah dah tentulah you asal-asal negatif akan jadi positif pasti. Sebab kat situ ramai yang kita tak tahu bahawa satu memang kes positif confirm memang dah masuk kan. Tetapi ada juga yang mungkin tak ada kes positif pun join sekali, ataupun dia kes positif yang tak ada simptom pun. Duduk sekali duduk kat situ. Jadi kurang-kurangkanlah kunjungi kawasan zon merah ini Yang pulang negara ni mungkinlah hidupkan sekarang kita tak boleh pergi luar negara. Dan juga those yang mempunyai kontak dengan kes positif dalam masa 14 hari. Alright, so ini adalah dia punya link dia. So plus ada simptom tadi dan kita kena siasat. Ada tak kita memenuhi faktor risiko ini, salah satu darinya? Kalau ada, anggaplah diri tuan-tuan dan puan-puan ini adalah kes positif COVID-19 sehinggalah dibuktikan sebaliknya. Faham bos-bos? Okay, warga kerja LPPKN, tolong faham ini Sebab kalau kita ambil tak kisah benda ni, so anda mungkin menjadi punca musibah orang lain. Musibahnya bagaimana? Kalaulah anda ni memanglah ada simptom plus ada faktor yang menyebabkan anda terdedah kepada risiko tersebut,
Maka kalaulah kita bawa jumpa orang lebih tua, contoh kalau kita balik rumah ke kan, ada anak-anak kecil, so kita lah mungkin musibahnya kepada orang lain. Boleh menyebabkan orang tu jatuh sakit. Sebab itulah kalau kita lihat ramai yang sekarang ni contoh pelajar-pelajar IPT nak balik kampung. So mereka risau kalaulah dia ni pembawa musibah kepada keluarganya, maka mereka mula check diri sendiri tanpa disuruh dia keluarkan duit sikit. Dia cek dirinya sendiri nak tahu bahawa statusnya negatif ke positif. Sebab kita tahu kebanyakan orang tak ada gejala tetapi test dia jadi positif. Bila jadi positif tu dia tahu dia tak boleh balik kampung. Kalau negatif tu dia rasa macam aman sikit lah. Nak balik kampung bagaimana nak jumpa mak ayah yang sudah tua. Ataupun nak jumpa ahli keluarga lain yang mungkin dalam mak ayah tu ada tinggal kakak ipar ke kakak sendiri ke dengan anak-anak dia yang kecil. Sekurang-kurangnya kita tahu kita ni bukan pembawa. Sebab kena ingat sebab setiap orang sistem pertahanan dia tidak sama. Jadi adalah tugas kita memastikan bahawa diri kita ini tidak menyebabkan orang lain jatuh sakit. Okey. Seterusnya cara nak urus organisasi adalah kita lihat ni, saya akan bercakap pada 4 benda ni, saya cuba kupas satu-satu. Maklumat terkini yang kita boleh dapati berkenaan COVID-19 melalui MySejahtera. Cukuplah kita tutup, bukanlah tutup, kalau siapa yang rajin baca lebih tu silakan. Tetapi MySejahtera inilah kat tangan kita ni, kita boleh lihat banyak maklumat yang tepat dalam MySejahtera ni, cubalah explore. Dia banyak maklumat berkaitan dengan COVID-19 dan maklumat ini tersedia tepat dan terkini. Itulah yang saya selalu ingatkan tuan-tuan dan puan-puan. Dan kalau kita lihat sebenarnya, even status kita, status COVID-19 kita, contoh kadang-kadang ada telefon kita bertukar warna jadi kuning contoh, dan dia isytiharkan you sebagai casual contact. Ada yang warga kerja di institusi tertentu telah mendapat status ini, dah ada notification daripada MySejahtera mengatakan anda adalah casual contact. Itu adalah sebagai alert system to you, so that memberitahu tindakan apa yang seterusnya. Dalam casual contact tu pun dia ada keluarkan things to do. Ni things to do ni dia akan keluarkan dan ikutlah arahannya. Tandalah apa-apa yang patut. So dia akan pantau simptom you selama 10 hari. Dia akan tengoklah dan dia akan bertukar sendiri. So kalau casual contact dia akan tukar color kuning. Dan bila kita dah jawab certain soalan, maka sistem tu akan secara automatik akan jadikan you hijau semula kalau you betul-betul tak ada risk. Ada juga kalanya MySejahtera ini bertukar jadi jingle. Jingle tu lagi takut kan. Ada juga kalanya bertukar jadi merah. So merah ni adalah case positif lah. Bila case positif memang kalau you declare your status dalam MySejahtera dia akan tukar juga, ataupun kalaulah ada maklumat ujian makmal disampaikan melalui MySejahtera, telefon you akan berubah jadi merah. Status dalam MySejahtera akan berubah jadi merah. So berkawan baiklah dengan MySejahtera ni yang telah diinstal dalam WhatsApp, dalam handphone tuan-tuan dan puan-puan. Dan kalaulah tuan-tuan dan puan-puan bertukar nombor telefon, ni penting maklumat penting ni. Kalaulah bertukar nombor telefon, so pastikan tuan-tuan dan puan-puan ingat dia ada MySejahtera ID tu. MySejahtera ID tu kebanyakan diguna nombor handphone. Perasan tak tuan-tuan dan puan-puan? MySejahtera ID itu adalah nombor handphone, dan kalaulah tukar nombor telefon baru, pastikan gunakan MySejahtera ID yang telefon yang tuan-tuan daftarkan dulu. Maksudnya kalau telefon lama, kalau daftar MySejahtera dengan guna nombor telefon lama, dah dapat MySejahtera ID tersebut, maka masukkan bila tuan-tuan dan puan-puan install MySejahtera dalam handphone baru, gunakan nombor MySejahtera ID yang lama itu. Kekalkan benda itu. Sebab bila tidak buat begitu, maka appointment vaccination akan terjejas. Tuan-tuan dan puan-puan tidak akan tahu bila appointment MySejahtera, bila appointment vaccination melalui MySejahtera akan diperolehi. Sebab sistem detect berdasarkan nombor telefon yang didaftarkan dalam MySejahtera. Dengan handphone baru, tuan-tuan dan puan-puan tak boleh daftar baru. Sebab dia akan kata nombor IC tuan-tuan dan puan-puan telah pernah didaftarkan ke sistem lain. Jadi itulah tindakannya ya. Saya tahu orang di Malaysia ini memang setiap berapa tahun dia tukar nombor telefon. Dia rasa seronok tukar nombor telefon lain ni, tak tahulah apa sebabnya kan. Dia jenis yang bukan bertahan, dia tak setia pada satu. Dia tukar sentiasa, dia ikut keadaan, ikut nombor mana sedap.
ikut servis mana yang best kan. Ikutlah tuan-tuan, tetapi MySejahtera ID ni kena kekalkan. Alright. SARS-CoV-2 ini, saya perlu sampaikan benda ini supaya tuan-tuan dan puan-puan faham kenapa SOP di tempat kerja itu terbentuk. Okay, first saya kena tunjuk dulu bahawa dalam kes begini kita tahu bahawa SARS-CoV ini berpindah melalui titisan pernafasan. Okay, saya bagi contoh. Ini contoh simple dululah. Katalah individu yang kena jangkitan, dia buang air besar. Contoh dia buang air besar kejap. Bagi pointer kejap. Okay. Okay, dia buang air besar. Katalah kita tahu bahawa fakta saintifik menunjukkan bahawa virus tersebut boleh dibebaskan melalui najis. Kita tidak tahu berapa banyak virus yang bebaskan melalui najis ni adalah viable. Setakat ini tak adalah menunjukkannya begitu, tetapi mungkinlah ada virus yang still viable dan dia tak apalah, dia masuk dalam sewage line bagai, sepatutnya ada pihak yang sentiasa kaji. Kalau kita tengok dalam surat khabar syarikat bekalan air akan kaji sama ada ke tak RNA tersebut, sama ada dia wujud atau tak tu memang ada kaji, tapi sama ada dia viable, maksudnya dia boleh menyebabkan infeksi kepada orang lain, itu salah satu cerita lain lah, itu perlukan kajian lanjut. Tetapi konsepnya adalah bila seseorang itu buat bisnes dia dekat toilet ni dan dia flushing. Bila flushing tu tuan-tuan dan puan-puan, kita telah mereka satu keadaan apa orang kata titisan. Sebab titisan itu akan terbang di udara, sebab kita flush dia akan terbang ke udara. So kalaulah ada orang yang sama dalam kawasan toilet tersebut, maka orang itu mudah dijangkiti. Dalam tempoh beberapa second tu akan mudah dijangkiti. Sebab itulah ada amalannya bahawa sebelum flush, kalau toilet duduk tu kita boleh tutup kan. Kita boleh tutup penutup toilet itu baru kita flush, supaya sebarang titisan yang terhasil dari flushing activity itu tidak terbang di udara. Kalau toilet cangkung, dia payah sikit nak ceritalah, tetapi sebab itulah toilet cangkung dekat Malaysia ni kebanyakannya dia ada water seal. Kita buang air besar, dia akan ada water seal kan. Najis itu di dalam air, di dalam air. Jadi bila kita flush tu sepatutnya dia tak menyebabkan aerosol tu terbentuk lebih banyak, tetapi dia boleh ada possibility boleh menyebabkan pembebasan titisan itu ke udara. So bayangkanlah kalau titisan ni ke udara ini, dia merebaklah di kawasan pernafasan, di kawasan pengudaraan dalam toilet, contoh kalau buat bisnes kat toilet, ataupun boleh terbebas di persekitaran tersebutlah. Kalaulah orang yang tak sihat ini dia start batuk, dia bersin. Dia start batuk, dia bersin, ada orang duk menyanyi lah dalam toilet dia bercakap lah pun, ada juga orang yang aktiviti dia bercakap kan. Kotlah dia menjawab telefon ke dalam toilet. So bayangkan, those titisan itu akan terbang di udara juga. So itu bawa cerita dalam toilet. Bagaimana kalau orang ni dia duduk dekat ruang lingkup yang sama dengan kita. So bersama-sama dalam meeting, bersama-sama dekat pantry, bersama-sama dalam office. So bayangkan titisan inilah yang akan terbang di udara. So bergantung kepada suhu persekitaran tersebut. Dan juga yang duk terbang tu, kalau titisan tu besar maka dia mudah jatuh. Tapi dia jatuh, dia akan duduk lepak dekat persekitaran yang sekeliling pesakit tersebut. Kalaulah dia duduk kat meja, maka titisan tu akan berselepah di meja kan. Kalau pegang objek, tak kisahlah objek apa kat keliling pesakit tu, benda tu akan duk melepak atas permukaan objek tersebut. So bayangkan kalaulah permukaan tersebut yang telah dilekati titisan tersebut orang lain guna, share dengan orang lain contoh, maka orang itu akan dapatlah, kalaulah dia ada hands face activity, dia dah sentuh permukaan tercemar, pergi gabung hidung, gabung muka, korek hidung, ada yang pergi betulkan jambul, tarik jambul tu, cium kat tangan, tu semualah tu cara pemindahan melalui permukaan yang tercemar kepada sistem pernafasan seseorang. Boleh faham dia ada yang perangai manusia macam ni. Sebab itulah pemindahan daripada permukaan tercemar kepada manusia ni dia memainkan peranan juga. Walaupun tidak tinggi, tetapi dia masih lagi ada risiko pendedahan kepada manusia yang lain. Dan apabila orang ni, katalah orang yang dapat jangkitan tersebut, katalah orang yang sipolan di tengah buang besar ni pun dia keluar-keluar, dia pun berjumpa dengan orang lain.
So dia pun boleh jangkitkan kepada orang lain dengan bagaimana saya kata tadi, dia bercakap. Bernafas macam biasa pun tuan-tuan dan puan-puan boleh berpindah. Virus tu boleh berpindah. Kalau bercakap ni ada certain syllables, ada certain perkataan, dia keluarkan titisan air liur tu lebih sikit berbandingkan kita sebut perkataan yang lain. Kalau bersin apatah lagi kan, kalau batuk lagilah tinggi. Berdasarkan kajian terbaru yang belum publish lagi paper itu, tetapi sudah ada pendapat berkaitan dengan dapatan kajian tersebut, dia ada konsep fleeting non-physical contact. Maksudnya, kita lalu bersebelah je, selisih sebelah pun boleh dapat jangkitan. Begitu teruk sekali SARS-CoV-2 ini berpindah antara satu manusia ke manusia yang lain. Mereka sudah buktikan melalui CCTV footage menunjukkan bahawa dia selisih je dengan orang tu. Nak jadi cerita, virus tu boleh melompat, taklah melompat. Dia terjangkit daripada orang yang dapat jangkitan tu kepada orang yang sihat. Sampai macam tu sekali. Belum lagi sebut sentuh salam kan, cium pipi ke kanan. Tapi ni lalu sebelah pun dia boleh jadi masalah. Kalau ikut kepada varian yang terbaru ini. Sebab varian terbaru ini lebih ganas sikit berbanding dengan original virus lah. Alright, ini adalah saya nak tunjuk gambar ni sebab mungkin orang tak boleh nak fikir kan. Ini adalah cecair pernafasan yang keluar daripada sistem pernafasan seseorang. Inilah contohnya secara illustrationnya. Dan kita tahu berdasarkan suhu di persekitaran kita. So kalau suhu tu bertambah tinggi, kita lihat kepada titisan itu. Apa yang terjadi pada titisan itu mungkin boleh bercantum dan dia boleh jadi besar. Kalau besar, dia boleh jatuh ke lantai. Kalau ada jatuh ke lantai ni tak apa, tetapi dia boleh lepak dekat permukaan yang sering disentuh, kan? Sering disentuh. Dan juga ada kalanya bila disebabkan oleh suhu tertentu, suhu yang optimum, benda ni boleh jadi pecah. Jadi pecah dan dia akan menjadi droplet yang kecil-kecil. Jadi droplet kecil, bila kecil inilah yang tuan-tuan dan puan-puan dia lebih berbahaya. Sebab dia boleh terapung di udara untuk jangka masa yang lama dan tempoh 16 jam begitu, 16 jam. Jadi inilah yang kita takuti sebenarnya. Sebab itulah saya kata konsep droplets tadi, terutama orang yang buat bisnes dekat toilet kan. Kita kena berhati-hatilah kalau pergi public toilet ni, especially dekat shopping complex ke kat mana-mana lah yang ada public toilet. That's the thing yang you kena fikir. Kita kena lindungi diri kita. Sebab itulah walaupun kita rasa macam toilet tu tak ada apa-apa pun, bukannya ramai pun kan. Seorang dua je masuk toilet, mana ada perempuan sampai 33 orang kan. Tetapi kita masih lagi kena guna pakai mask. Pakai mask, kena ada SOP tertentu bila kita masuk toilet. Alright. Ini saya kabur tadi. Ini saya nak bagikan pandangan pada tuan-tuan dan puan-puan. Mereka mengatakan kajian menunjukkan bahawa bernafas biasa 20 zarah virus per minit. Okey, cuba tuan-tuan dan puan-puan fikir, kita ni bernafas berapa kali dalam seminit? Pernah kira tak? Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan kita bernafas lebih kurang dalam 12 kali lah per minit kan. 12 kali per minit. Dalam 12 kali per minit itu, inilah virus kita keluarkan ni, bernafas biasa. Tetapi kalau kita start bercakap, zarah virus ni bertambah 10 kali ganda. Sebab itulah dulu-dulu kita dengar cluster meeting. Ni saya selalu dengar ni. Meeting ni kalau lebih 2 jam ni lagi Dahulu kita dengar cluster meeting tu di tempat-tempat biasa je kan, di tempat-tempat organisasi biasa. Sekarang ni cluster meeting itu berlaku di organisasi yang sangat penting. Pun berlaku juga. Sebab kita ni orang Malaysia ni kalau meeting kan dia tak cukup 1 jam tuan-tuan dan puan-puan. Kita meeting 4 jam, ada meeting pagi sampai malam pun ada meeting. Jadi kena fikir begini, bercakap pun dia boleh jadi kes lah, boleh jadi faktor risiko untuk terdedah kepada jangkitan. Kalau batuk lagi lah tuan-tuan, 200 juta. Bayangkan kalau batuk ni, kajian menunjukkan kelajuan batuk tu kan. Bila kita batuk tu, zarah tu lah ada berjuta-juta dan kelajuan setiap tu, zarah itu dia boleh laju macam bawa kereta 80 km per jam. Dan titisan yang keluar daripada itu banyak ni lah saiz dia. Dan kalau kita bersin lagi laju tuan-tuan dan puan-puan.
Dia lebih kurang banyak ni, 321 km per jam. Sudah kira dah. Kalau dalam kalau tempoh per second ni lebih 15 meter per second ni tuan-tuan. Jadi inilah yang saya nak bercakap ni, bahawa kena faham ni. Kenapa pentingnya kita pakai mask. Kalau tuan-tuan dan puan-puan pakai mask, at least mask kita terbatuk dalam mask pun tak apa, dia tak pergilah jauh kan. Kalau bersin dalam mask pun tak apalah, dia tak, sebab itulah mask tu penting sebab dia adalah block benda-benda ni supaya zarah itu tidak tersebar di persekitaran kita, tidak tersebar kepada orang lain, tak tersebar di persekitaran yang ada di sekeliling kita. Alright. Okey, dan kajian menunjukkan bahawa bila droplets itu, bila titisan itu duk melepak kat permukaan tertentu, inilah jangka hayat dia. Setakat inilah virus tu akan survive. Dalam suhu begini, 21 hingga 23 degree Celsius, humidity 40%. Ini adalah keadaan air condition tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kat Malaysia inilah keadaan kita. Mungkin kat Malaysia yang tinggi sikit kot, 23 macam sejuk sangat. Mungkin kat kita kat Malaysia ni 24 kot. Tapi kalau relative humidity dia rendah, maka selama inilah virus itu akan survive. Okey, sekejap saya bagi presenter view sekejap. Okey. Next adalah okey. Dan kita tahu bahawa sekarang ni kan macam-macam orang kata variant of concern. Sekejap lagi ada variant of interest. Tuan-tuan dan puan-puan kena faham kenapa kes kita berlaku meningkat sejak akhir-akhir ini adalah disebabkan oleh Delta virus yang dikesan daripada India. Dan this Delta virus ini adalah sangat nakal sikit lah. Macam kita lah, adik-beradik ada nakal sikit kan. Ada adik-beradik nakal, ada adik-beradik yang baik. Itu juga dengan virus, tuan-tuan dan puan-puan, dia ada perangai masing-masing. Jadi si Delta virus ni, dia lebih pantas dan 50% lebih apa orang kata, lebih mudah jangkit. Ni si Delta ni lah. Dan dikabarkan bahawa si Delta virus ini dia boleh meningkatkan jangkitan kalau seorang kena, kalau seorang ada kes positif yang ada Delta virus, maka dia boleh jangkitkan kepada 4 orang. Berbanding dengan yang original virus, itu mungkin setakat 2 hingga 3 orang. Tetapi dia lebih sikit, 4 orang. Dan inilah yang mungkin menerangkannya kenapa berlaku hyperlocal outbreaks. Contoh, kalau dekat rumah tu ada satu kes positif, sudah pasti semua ahli keluarga positif. Yang ni saya sedang lihat sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itulah kes kita naik. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan tanya saya, adalah tindakan yang tepat pada kerajaan pada masa kerajaan mengisytiharkan enhance MCO, di mana kalau di Selangor memang tak boleh pergi kerja, tutup office. Sebab dapat dilihat 2-3 hari selepas itu kes di kalangan pekerja meningkat. Bayangkan kalau pekerja yang sama datang office, jenuh kita nak cari close contact. Dan kita dapati bahawa di setiap keluarga, contoh satu kes positif, saya dah lihat ni ada 4 kes positif, ada yang 6 kes positif dalam satu keluarga. Kita tak jumpa ini semasa awal-awal dulu, kita tak jumpa. Jadi sekarang ini adalah zaman di mana kita getting worse dulu sebelum getting better. So this is the time yang kita lebih kena berhati-hati. So kalau rasa letih sangat dah terkurung tu, kena bersabarlah sikit lagi. Kita akan bebas daripada ini selepas semua orang vaccinated. Dan yang ni antara perkara yang sedang kena hadapi bersama-sama. Kalau degil juga saya tak tahu nak kabur lah kan. Sebab itulah ada konsep di mana kedai makan tutup. Ada kedai yang boleh take away saja, tak boleh dining in pun begitu. Ada yang shopping complex tutup terus. Kalau perempuan ni jenuh lah tuan-puan, kita tak boleh shopping dah kan. Kita ni perempuan suka tengok window shopping kan. Sekarang ni tak ada. Jadi pada suami bersabarlah, kalau banyak sangat barang sampai daripada Shopee, banyak barang sampai daripada Lazada tu, minta maaf lah tuan-tuan dan puan-puan. Itu adalah resmi seorang isteri. Dia memang stres. Bila dia stres, dia akan start shopping online. Online lagi senang kan, kita swipe-swipe dah dapat barang. Alright, so ni adalah variant of interest yang dikatakan macam-macam huruf keluar ni tuan-tuan, jangan risau. Tetapi ini adalah perkara yang kita kena hadap. Sebenarnya ni tidak, kalau bagi kami pihak perubatan ini, medical personnel, kita tak kisah. Kita dah boleh predict dah bahawa bila ada virus baru muncul, maka akan keluarlah anak saudara dia yang lain-lain itu. Akan keluarlah jenis-jenis varian yang lain. Itu memang telah kita ramalkan.
Sebab virus ni lebih mudah jadi mutasi. Disebabkan oleh sifatnya itu. Virus ni memang begitu pesennya. Sebab itulah akan keluar pelbagai jenis varian, akan keluar pelbagai jenis virus yang lain yang lebih kurang serupa, yang akan ada berubah sikit je, dia punya bentuk tu kita start bagi nama lain. Dia berdasarkan genetic sequence dia. Ni adalah orang yang buat kerja ni tuan-tuan dan puan-puan, maka wujudlah adik-beradik dia jenis ini. Okey. Sebab itulah perlu ada jangkitan, perlu ada langkah-langkah begini. Ni dah memang saya rasa dah dipraktiskan. Kita dah ada dah benda ni. Tangguh mesyuarat ni sebablah semua orang dah memang online sekarang ni. Kalau kaki tangan kerajaan memang dilarang langsung datang kerja. Dan dia kalau datang kerja pun dia ada berapa persen dia dibenarkan. Untuk yang sakitnya bila swasta lah, swasta pun satu halnya. Pun pening juga macam mana nak beroperasi dengan jumlah pekerja yang begini. So yang pekerja yang sakit mesti berada di rumah ni saya rasa memang perlu ditekankan dalam SOP. Sebab ada pekerja yang sangatlah rajin. Dia walaupun ada simptom dia nak juga datang. Sebab dia fikir this is not COVID. Ini adalah demam batuk sesama biasa je. Dia tak boleh accept bahawa dia mungkin COVID. Ni disinfeksi permukaan yang kerap disentuh ini adalah sepatutnya dilakukan oleh pekerja. Sebab saya heran tuan-tuan dan puan-puan, bila ada tahu je kes positif, masuk sekejap telefon. Doktor macam mana nak buat disinfeksi? Saya tanya dulu. Setiap hari ada rutin disinfeksi tak? Kalau tak ada disinfeksi pun, setiap hari ada rutin pembersihan tak? Saya dah tentu dah jamin jawapannya tak ada. Sebab virus tu tak nampak kan. Kita tak nampak kotor. Semua orang tak kisah bab tu. Sebenarnya itulah yang peringkat individu perlu buat. Bila habis dia kerja, kena kemaskan permukaan meja tersebut. Supaya kita tak tahu siapa lagi akan guna meja itu kan. Kalau kita duduk seorang-seorang memang bilik tu dihaskan untuk you, tak apa. Tetapi kalau bagaimana sharing komputer, sharing mouse, mungkin sharing tempat kerja, mungkin ada time kita tak datang, orang lain akan guna komputer kita tak tahu. Jadi kena bersihkan, kena jadikan habit, bersihkan permukaan tersebut dan disinfeksi bila perlu. Kalau nampak bersih, mungkin setakat kita bersihkan saja sudah cukup. Tetapi kalaulah kita rasa kita ni nak advance lagi, kita kena buat disinfeksi. Saya akan ceritakan kemudian. Dan yang ni saya rasa semua orang dah faham dah ni, memakai pelitup muka yang betul. Yang paling penting sekali adalah aliran udara. Kalau yang pejabat ada tingkap, bolehlah buka tingkap. So mungkin kena buka tingkap sebelum bertugas dan juga selepas balik bertugas. Selepas, maksudnya pukul 5 petang tu balik, kenalah buka sekejap so that kita ada konsep flushing out. Flushing out the air, flushing out dirty air. Kalaulah kita masuk dekat bilik mesyuarat yang telah digunakan sebelum ini, maka kena ada SOP bahawa the next person yang nak masuk tu mungkin kena consider flushing out, ataupun whoever yang guna bilik mesyuarat sebelum itu buka lah ruangan apa yang patut untuk flushing out the air sebelum orang lain masuk dan guna. Itu antara benda ni lah yang kena praktiskan. Kalaulah office kita jenis yang centralized ventilation, so kena ada konsep flushing out the air selepas office hour, so that sepanjang malam tu dia flushing out, so that esok tu ada fresh air in. Of course ventilation ni you tak boleh lah, sebab kita tak naklah orang kata kurangkan kecekapan aircon kan. Sebab dalam konsep di Malaysia kita gunakan mechanical ventilation air conditioning. Jadi kebanyakan di tempat kerja kita ni, semua ni saya rasa ni bila kita guna central ventilation as such, 1/3 of the air tu adalah daripada luar, 2/3 tu adalah recirculate balik. Tuan-tuan tahu tak benda ni? Saya rasa engineer semua tahu. Sebab kita tak boleh ambil 100% fresh air daripada outside every time. Tak boleh. Sebab dia akan meninggikan kos. Meninggikan kos untuk menyejukkan udara yang panas dari luar untuk masukkan dalam bangunan semula. Jadi kebanyakan praktisnya adalah 1/3 je. Ada yang kurang, 20% je. 20% fresh air per minit tu akan dibawa masuk daripada luar bangunan ke dalam, dan selebihnya adalah recirculation, air recirculation. Sebab itulah saya tak heran kalau pusat vaksin tertentu di daerah tertentu mempunyai kes yang tinggi, kes positif dia. Sebab itulah ventilation. Kita tahu dah faktor dia adalah, tak payah kaji lah kan, memang dah tahu dah. Sebab bila ventilation ni, kalau penyakit bawaan udara ini, ventilation itu adalah penting. Okay? Kita kena buat sesuatu dengan ventilation tersebut. Kalau lah tuan-tuan dan perempuan jenis tempat kerja yang aircon, ni payah sikit tuan-tuan. Aircon ni adalah, dia tak ada
air extraction. Dia tak ada tukar udara baru, fresh air, keluarkan udara yang lama. Tak ada. Konsep air conditioner hanya sejukkan saja. Dia tak ada konsep aliran udara begitu daripada luar ke dalam keluar, tak ada. Dia adalah lebih sejukkan udara sahaja. Sebab itulah kena lihat balik kepada organisasi tuan-tuan dan puan-puan bagaimana. So kalaulah ada permukaan pintu tingkap yang kita boleh buka supaya ada ventilation yang berterusan, ada fresh air in, ada internal air out. So kena fikirkan SOP tu bagaimana. Kena bincang dengan engineer bangunan. Ini saya rasa sudah faham ni, semua orang makan kat meja masing-masing. Tetapi saya tahu sebagai orang Malaysia ni kita agaknya miss kot nak makan beramai-ramai. Jadi ada juga berkaitan dengan just because of makan bersama dekat pantry maka dia mudah dapat jangkitan. Elakkan makan berkongsi ini adalah disebabkan oleh mungkin ada kaitan dengan sharing saliva. Walaupun risiko dia agak rendah tetapi mungkin itu adalah penyebabnya. Secara direct tidaklah, tetapi kita sharing kan, yang tu lah yang kita risau boleh menyebabkan jangkitan. Kalaulah ada organisasi tertentu yang memanglah kerjanya di luar, contoh ejen insurans ke, tuan-tuan dan perempuan ni mungkin tidak lah kan, sentiasa kerja kat dalam kan, tapi mungkinlah ada pekerja kita yang mungkin ada mesyuarat kat luar contoh. Sebenarnya semua orang kena nilai dari risiko, perjalanan dia ni bagaimana, berisiko rendah ataupun tinggi. Dan of course, kesihatan kita kena seimbang dengan risiko jangkitan. Sebab nak tak nak kadang kita kena buat kan, tetapi betul memang bila buat sesuatu ini kita mudah terdedah kepada jangkitan. Tetapi apakah tindakan kita supaya kita boleh mengurangkan risiko jangkitan tersebut? Kita kena start plan, kita nak berhenti kat RNR mana. Kita kena plan, kita nak makan kat mana dalam perjalanan. Kita kena plan nak masuk toilet bagaimana, contoh. Kita kena plan RNR mungkin yang tak ramai orang. Kita akan plan berhenti kita kat mana. Kan? Itu antaranya lah. Adakah kita nak pergi berjalan ni dengan berapa orang penumpang dalam kereta kan? So bagaimana dalam perjalanan dalam kereta kita nak kena buka tingkap ke, pasang aircon ke? Tuan-tuan dan perempuan kalau kat Malaysia ni buka tingkap memang jenuh, panas kan? Tetapi itulah antaranya. Sebab itulah diletakkan SOP oleh MKN dalam kereta satu ketika lah kan. Dalam kereta hanya dibenarkan satu orang sahaja kan. Tapi kalau keluarga yang sama mungkin dibenarkanlah lebih pada itu. Tengok keadaan kan bagaimana SOP pada ketika itu. Tapi dalam konsep organisasi tuan-tuan dan perempuan ini kena fikir dah. Kalau dia satu rumah mungkin kita boleh izinkan lah. Tetapi kalaulah berlainan rumah, kita tak naklah dia sharing risiko yang sama just because naik kereta sama. Memang saya tahu kos pengangkutan tu akan jadi double kalau setiap orang buat kereta masing-masing kan. Tetapi this is the thing yang you kena fikir. Nak kena pergi mesyuarat ni ataupun cukup setakat online sahaja. Inilah antaranya. Dan kadang-kadang kita terlupa pengendali makanan yang mengendali makanan untuk pekerja kita di tempat kerja. Kita duduk sibuk lah jaga pekerja kita kat dalam office ni, tapi kita terlupa dia terdedah kepada siapa di kafeteria. Yang ni yang kita terlepas pandang. Sebab kita tahu kafeteria ni kebanyakan kontrak kan, kontrak basis. So the similar SOP kena apply juga kepada mereka. Jangan lupa SOP ini kepada caterer inilah. Okey, sekejap saya dah hilang dah di mana ini. Tiba-tiba masuk nombor 2. Okey, betul lah tu. Okey. Oh. Sekejap. Ni yang susah pakai link-link ni kan. Okey, betul lah tu. Sekejap. Tiba dia tak jadi, hilang pula link saya ni. Sekejap ya, minta maaf. Saya dah lupa link ni kat mana dah nak pergi kat tempat 3 ni kan. Okey, betul lah tu kot. Alright, saya sebut tentang ventilation tadi. Bila sebut tentang ventilation ini adalah bagaimana saya kata tadi adalah kita ada 2 natural ventilation untuk office yang separuh terbuka, tapi saya yakin tuan-tuan dan puan-puan office ni adalah mechanical ventilation. Dan kita kena kira, ni kena tanya engineer lah ni sama ada dia boleh kirakan ke tak. The rule of thumb per person adalah 10 liter per second per person. Itu adalah udara yang diperlukan.
Dan kadang-kadang di office pun kita kena tahulah, especially kalau yang centralized ventilation, you kena start positioning of your staff. Dekat mana staff ni kena duduk, di bawah ventilation ke, di bawah fresh air in ke ataupun fresh air out, bergantung kepada sistem ventilation dalam sesuatu ruang. Yang inilah kena perlukan kerjasama OSH committee untuk pastikan bagaimana. Jadi daripada konsep ventilation flow ni pun, you boleh agak dah. Kalaulah kes positif ini duduk dekat fresh air in, you boleh agak dah. Kalau ada kes positif kat situ, dah sure lah yang dalam bilik tu mesti adalah close contact rapat dia kan. Sebab ventilation itu tengok aliran dia bagaimana, yang by prediction. By prediction you boleh agak dah siapa yang akan jadi positif kat dalam bilik itu. Itu salah satu caranya lah. Dan katalah sebab kita tahu bahawa macam saya kata tadi, 70 to 80% daripada air return adalah daripada recirculation. Sebab itu ada certain organisasi dia start pasang air filter. Lihat kepada berapa tinggi risiko di jabatan tuan-tuan dan perempuan lah, di office tuan-tuan dan perempuan. Betul ke tanya? Okey, betul. Okey. Next adalah kita nak uruskan kes positif dan kontak rapat di tempat kerja. Okey, kita nak uruskan bagaimana? Satu adalah pekerja. Sebab kalau pekerja tak isytihar status dia kepada majikan, you takkan tahu kes ni wujud. You takkan tahu siapa close contact, you takkan tahu siapa kes positif, insya-Allah lah tahu kan. Sebab tak siapa pun yang kes positif berani datang kerja. Tetapi yang kontak rapat ni, di Malaysia kita ada dua jenis kontak rapat satu dengan kontak rapat dua. Kontak rapat satu ni adalah kategori B person, kontak rapat dua ni adalah kategori C person, also called as casual contact. Dan kalau anda mempunyai gejala mimik COVID-19, tadi kan gejala yang saya tunjuk kat atas tu ada gejala, ada mimik tu COVID-19. So kena isytihar status tu. So dan beritahu bos akan decide sama nak datang kerja ataupun tidak, bergantung kepada polisi tempat kerja. Kejap ni keluar apa? Oh, ni tak jadi ni. Baik semula. Betul lah tu. Ni dah banyak hyperlink kan tuan-tuan, dia jadi macam kabut sikit, tak apa. Alright. Kes positif PCR ini adalah kes positif adalah berdasarkan PCR swab. Tetapi sekarang di negeri-negeri tertentu, contoh di negeri Selangor, di negeri Kuala Lumpur, kita dah consider RTK positif. RTK positif dianggap sebagai kes COVID positif. Kita tak perlu tunggu PCR. Tapi kalau negeri Melaka, RTK positif dia akan suruh confirm dengan PCR. PCR positif baru dia ambil sebagai kes positif. Kalau PCR negatif, dia akan tak kira. Dia kata RTK itu adalah false positif. Jadi kenapa dia ambil begitu adalah berdasarkan kes di satu-satu negeri. Contoh di Selangor adalah kita tahu Selangor ni macam saya kata tadi, dia tak pernah keluar barisan, maka dia memang ada kes yang tinggi, maka kita start ambil RTK positif. Jadi apa tindakan kita? Tindakan kita adalah kalaulah anda ni pesakit positif, kemas kini dalam MySejahtera, kena pantau simptom sendiri. Sebab kalau kemas kini dalam MySejahtera, selepas 24 jam MySejahtera akan start keluar soalan pemantauan kesihatan. Jadi tuan-tuan dan perempuan kena pantau simptom sendiri. Pantau simptom sendiri. Kekal berada di rumah, tu yang pentingnya lah, dan ikut arahan. Kalau tuan-tuan dan perempuan kes positif, selalunya status tuan-tuan dan perempuan diketahui oleh pejabat kesihatan daerah yang berdekatan. Tinggal lagi dia sempat kontak you ataupun tidak. Sebab semua kes positif akan dimasukkan dalam sistem yang kita panggil SIMCA, yang akan dicapai oleh semua pejabat kesihatan daerah yang berdekatan dengan tempat tinggal tuan-tuan dan perempuan, di mana alamat itu didaftarkan lah. Tinggal lagi mungkin pejabat kesihatan daerah tersebut tidak sempat nak panggil sebab dia overload kan, overload. Jadi sebab itulah ada SOP baru sekarang ni. Kalau kes positif ini tidak dihubungi oleh mana-mana pejabat kesihatan daerah, tuan-tuan dan puan-puan memang boleh berjalan terus walk in ke dalam pusat assessment COVID yang berdekatan. Cuba cek dalam daerah tuan-tuan di manakah pusat penilaian COVID. Dalam bahasa Inggeris adalah COVID Assessment Center, di mana. So tuan-tuan dan puan-puan boleh walk in dan dengarlah arahan yang seterusnya. So dia akan start bagi surat, bagi gelang, bagai, dan dia akan beritahu tuan-tuan dan puan-puan berdasarkan status tuan-tuan dan puan-puan berakhirnya kuarantin ni bila.
Jadi kena ikutlah arahan tu, itu antara caranya lah. Sebab ada komplain yang saya ni dah lama dah positif ni, apa pasal pula tak siapa ambil tahu tindakan saya ni, jenuh. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada safety committee yang boleh uruskan benda tu, insya-Allah kan. Tetapi ada organisasi yang tidak ada safety committee ni, jadi kes ni terlepas pandang banyak. Sebab itu sekarang ni sudah ada arahan baru, boleh berjalan terus ke COVID Assessment Center untuk tindakan seterusnya. Dan kalau COVID positif cases ni kena maklumkan kepada majikan, dah tentulah, dan supaya majikan ni boleh plan operasinya bagaimana, dengan berapa orang lagi yang tinggal. Dan mungkin perlu buat disinfeksi, saya akan terangkan bila nak buat disinfeksi. Dan kalau ada komiti tempat kerja dah start mula identify kontak rapat, kena buat dah ni, kalau tak dia akan merebak ke tempat kerja dengan jayanya. Dan paling penting sekali adalah kita maklumkan status kita kepada rakan kontak sosial. Ni ada kes yang dia dah positif, dia tak maklumkan kepada rakan kontak yang hari tu dia minum bersama-sama, yang dia gelak sama-sama, tengok movie sama-sama, dia tak beritahu. Ada yang beritahu dalam social media, dalam Instagram, bahawa saya hari ini adalah positif, telah diisytiharkan positif, maka siapa-siapa yang ada kontak dengan saya dalam tempoh 14 hari yang lepas, maka silalah berbuat sesuatu. Ada orang tak baca pun Instagram tu kan. Dia tak tahu, seminggu lepas tu baru tahu, pun pening juga kan. Jadi kontaklah personal, kontak dan beritahu kepada rakan kontak sosial anda bahawa anda ini adalah positif. Bagaimana untuk kira kes positif ini adalah bagaimana nak kira tempoh kuarantin kita untuk kes positif. Kalau kes positif kita kira berdasarkan, kalau yang tak ada simptom, kes positif tidak bergejala, kita kira 10 hari berdasarkan tarikh ujian positif itu diambil. Contoh, katalah ambil ujian COVID itu semalam dan hari ini baru kita tahu positif kan. So kita akan kira daripada semalam. Semalam itu adalah hari pertama kuarantin dan kira 10 hari selepas itu. Boleh? Kalau yang ada gejala. Kalau ada gejala, pada asalnya tak ada gejala, dia tak ada gejala, lepas tu, kalau kes yang ada gejala, so asalnya ada gejala, dan 2-3 hari lepas tu dia buat test, maka positif. Maka kita akan kira daripada hari gejala bermula. Kita kira daripada hari pertama itu, hari pertama kuarantin bermula pada hari gejala lah, pada hari gejala. Kalaulah awalnya tak ada gejala, tiba-tiba ada gejala kan. Yalah. Okey, kita ambil ujian COVID kan, ni saja-sajalah ambil lah. Saja-sajalah just nak check kita ni status kita bagaimana sebelum balik kampung, okey, ujian COVID. Tiba-tiba positif. Okey, fine. Kita dah start kuarantin, kita kira. Tiba-tiba ada gejala bermula. Kita patah balik Kita patah balik, kita akan start kira daripada hari gejala bermula. Maka kita kira 10 hari daripada gejala bermula ni. Boleh faham tak OSH committee? Inilah antaranya yang you kena kira so that you tahu pesakit you ni kena boleh kerja ke tak. Pekerja yang positif tu boleh masuk kerja ke tak. Tetapi selalunya tugas ini, tugas kira-kira ni telah diambil, telah dilakukan oleh CAC. Tapi bagaimana saya kata tadi, pusat assessment ni kadang-kadang terlepas pandang kes you. Jadi you lah yang handle. Sebab ada kalanya saya pun terlibat sama dengan handle ni kadang-kadang kita buat keputusan sebab dah berapa kali beritahu PKD dia masih lagi tak sempat nak hubunginya, kita lah yang buat kan. Tawakal ala Allah je lah kan. Dengan kiraan begitu maka insya-Allah ni lah panduannya. Maka tak perlulah kata orang kerana saya dah pernah kes positif, saya ni nak kena test mula ke nak tunjukkan negatif baru masuk kerja. Tak perlulah tuan-tuan dan puan-puan. Kita kira je, cukup je 10 hari ni berdasarkan ada gejala ataupun tak ada gejala. Cukup je 10 hari, maka hari ke-11 tu tuan-tuan dan puan-puan bolehlah datang kerja. Sebab no point tuan-tuan dan puan-puan test, sebab test itu mungkin remain positif hingga hampir 90 hari. Kalau kajian terdahulu menunjukkan 82 hari dia boleh jadi remain positif. Jadi jenuh pula kita kan nak bagi pekerja kita ni cuti 82 hari. Jadi mereput dekat rumah jadi tak boleh lah. So ini adalah panduan dia ya. Okey. Ni sekarang ni kita dah tengah zaman-zaman dikurung kan. So tak payahlah kisah sangat ni, tetapi kalaulah nanti bila dah start kerja, boleh kerja macam biasa. So inilah antara penilaian yang membenarkan OSH committee ke ataupun bos di atas ke lihat nak tutup kerja ke tak nak tutup operasi ke tak kan. Ini antaranya lah kena lihat kepada beberapa faktor begini.
Okey, ini adalah kriteria kontak rapat. Saya heran sampailah ni pun ada orang tak faham lagi kriteria kontak rapat. Even my medical student pun tak faham ni. Even my lecturer pun tak faham. Jadi inilah antara-antaranya lah kriteria untuk kita definisikan kontak rapat tersebut. Dan kita lihat bahawa kalau dulu ni dia ada sebut time, ada sebut berkenaan berapa lama duduk, berapa lama terdedah kepada kes positif itu. Tetapi disebabkan oleh varian baru, jadi saya tak payahlah pandang berapa lama tu. 2 jam ke 15 minit ke dah tak kisah dah. Terutama kalau share tempat duduk yang sama. Kita share ruang lingkup yang sama dalam kenderaan yang sama dengan kes positif. Tak payahlah nak kira berapa jam lagi dah. Sebab kalau kita lihat sekarang ni varian Delta, so seseorang boleh dapat jangkitan dalam tempoh 15 second. Kurang daripada 15 second, dia boleh dapat jangkitan. Itu betapa ganasnya si Delta ni tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau dulu ada minit-minit ni dah lupakanlah yang minit-minit tu, as long as memenuhi kriteria ini memang sah-sah lah you kontak rapat. Tak payahlah nak pergi jadi denial stage lagi dah. I am not that close contact. I am not that close. Ada juga yang begitu ni terutama bos-bos besar lah ni. Ni saya pernah handle case begitu. Dia tak consider dia kontak rapat. Pelik juga tu. Dia tak consider kontak rapat. Dan dia datang kerja juga. Dia rajin kan, datang kerja juga. So bila dapat tahu je yang so called kontak rapat yang lain kat rumah tu positif, dia start melompat dah. Dia tak nak check sebab dia kata I'm not that close. Padahal makan sama-sama, borak sama-sama, gelak sama-sama ni. Tetapi dia tak consider. Dia datang kerja juga. Bila dah tahu yang salah seorang kontak rapat tu positif, barulah dia melompat. Tiba-tiba tengok dah kosong pula office dia. Tadi datang ni tak ada dah. Rupa-rupa dia tahu dah status dia. Tak aci ni, dia jadi kiasu. Orang-orang begini yang sepatutnya kena rotan ni, OSH committee boleh rotan. Kontak rapat tuan-tuan dan puan-puan ini adalah kalau kita lihat ni, kalau kita lihat ni, mana saya punya skop ni, kontak rapat macam saya kata tadi ada kontak rapat 1, kontak rapat 2 ni yang saya terangkan tadi. So dalam kes organisasi tuan-tuan, kontak rapat 1 ni memang sah-sah lah, kena asingkan. Dan kontak rapat 2 ini adalah kontak rapat kepada kontak rapat 1 ini, mungkin kita kena fikirkan dia, nak buat apa dengan dia ni. Kalaulah tempat kerja itu boleh asing kan, walaupun kadang-kadang ada kerja yang sangat penting kan, orang lain tak boleh buat. Jadi dia boleh datang kerja, dinasihatkan tak payah datang kerja, tetapi kalau kena datang kerja juga, asingkan dia daripada orang lain. Sebab kalaulah kontak rapat 1 positif, yang dia akan jadi next close contact. Boleh faham Okey. Dan ini adalah template untuk OSH committee untuk isi. Ni boleh tuan-tuan dan puan-puan guna Google Form. Cik Syarul kalau nak form ni saya boleh bagi share. Gunakan Google Form ini, buatkan Google link dan sebarkan kepada close contact. Supaya mereka boleh isi sendiri. Tapi sedih juga saya lihat ni, orang-orang kita ni dia masih lagi tak gerti nak guna Google Form. Jadi lambatlah sikit OSH committee untuk buat isi manually, kan kena contact telefon satu-satu ni, nak kena tanya detail lah, jenuh. Sebenarnya orang-orang yang tuan punya badan dah boleh isi dah kan. Alright. Untuk yang kontak rapat, apa tindakan anda adalah, ni antaranya lah memang kena buat, ni adalah kontak rapat lebih kurang sama macam case positif tadi. Okey. Saya rasa macam tertinggal slide, tak apa, kita jalan dulu. Majikan, seterusnya, memang tanggungjawab majikan untuk menyediakan pelan tindakan pandemik kena berdasarkan bukti saintifik dan juga sistematik, so that semua orang boleh buat benda yang sama dan semua orang boleh bekerjasama dalam menjayakan pelan tindakan ini. Dan kena ada polisi, polisi bekerja dari rumah jika pekerja anda kes positif COVID-19, kontak rapat yang sedang menjalani siasatan dan juga mempunyai gejala mimik COVID-19. Sebab kenapa saya tekankan di sini, ada majikan yang tidak faham. Dia kata, you close contact baru, belum lagi kan PCR you negatif, positif ke ataupun RTK positif, jadi boleh datang kerja. Saya ramai jumpa majikan yang begini, dia berani suruh datang kerja. Sebab dia kata saya punya keputusan belum lagi positif. Padahal sebenarnya dah boleh terus dah kan, boleh terus kuarantin, tak kira lah positif ke negatif kan. As long as defined as close contact, tak perlu datang kerja. Tapi ada majikan yang buat begitu, itu yang jadi kluster tu kan. Jadi siapa yang perlu bersama-sama memikul tanggungjawab ini adalah tentulah kalau ada safety and health officer ke office, penyelia,
sumber manusia dan juga majikan. These 4 people kena bekerjasama. Kenapa saya sebut sumber manusia ini penting? Sebab ada satu organisasi yang dia bergantung kepada berapa hari you bekerja, banyak itulah gaji you dapat. Ataupun majikan yang baik hati, kalau government servant tak kisah, cuti setahun pun okey kan. Kita ni government bayar kan. Tetapi ada certain organisasi, dia berdasarkan income. Jadi dia hanya boleh bagi orang yang bekerja, dia akan bagi gaji banyak ni. Kalau kuarantin 10 hari tak datang kerja, nak bagi macam mana kan? Terutama pekerja yang memang kerja, jenis kerja dia memang kena datang office kan. Dia tak boleh datang office bukan salah dia, tetapi sebabkan oleh kena kuarantin. Jadi ini antara benda yang kena bincang bersama dengan sumber manusia, bagaimana kita nak buat dengan persetujuan majikan. Okey, jadi aktiviti sebelum bekerja adalah, inilah antara benda yang perlu dibuat. Kalau boleh kita kena pasti risiko pendedahan jangkitan. Risiko pendedahan jangkitan di mana berdasarkan faktor ini berdasarkan faktor ini kita tengok kaki tangan warga kerja kita ini berapa kerap dia berjumpa dengan orang. Kalau LPPKN dia memang bekerja dengan orang kan. So dia memang external klien kita adalah orang kan. Berbanding institusi lain dia mungkinlah klien dia adalah barangan kan. Internal klien dia adalah barangan. Yang kita ni external klien, internal klien semuanya orang. Kita provide services kan. Dan bagaimana kerja tersebut, berapa kebarangkalian dia akan duduk dekat kurang pada 1 meter. Bayangkan, sebab SOP mengatakan kita kena duduk jauh kan, lebih 1 meter. Kalau lagi bagus 2 meter kan, which is 6 kaki. Ada tak pekerjaan yang you rasa you boleh cakap jauh-jauh macam tu kan? Ada pekerjaan boleh, tapi ada pekerjaan tak boleh. Sebab kadang-kadang kita perlukan human touch kan, kena bercakap slow, kena dekat, barulah kita boleh menyampaikan maklumat tersebut. You bayangkan kalau kita nak cakap dengan pesakit duduk jauh, ya Allah kena cakap. Yang pesakit pun rasa rendah diri kan, macam mana ni. Dan kadang-kadang prosedur kita nak buat kepada pesakit pun kan, memerlukan jarak dekat. Macam mana pula nak buat jauh-jauh ni. Nak masuk ICT, kena 2 meter. Oh jenuh, tak boleh kan. Jadi kena lihat kepada kebarangkalian begini, sebab kita dah boleh stratify further, staff ni adalah high risk, moderate ataupun low risk. Kalau yang setakat duduk kat kaunter, angkat telefon, bagai itu mungkin low risk kan. Tapi yang those involved dengan pesakit yang lain mungkin akan jadi high risk. Dan juga adakah pekerja ini berkongsi permukaan dan objek yang tercemar. Yang ni kena identify. OSH committee kena lihat pada ini. From this kind of factor, you akan start decide whether the exposure risk tu adalah high, moderate ataupun low. You boleh kira berdasarkan begini. Sebenarnya kita ada dalam website yang start analyze berdasarkan exposure risk dalam apps yang dipanggil Jobs at Risk Index. You lihat kepada how the job title. Berdasarkan job title tu mereka boleh kira the risk berdasarkan physical proximity to others dan juga how exposed they are to the disease. Dan exposure to the disease ni adalah bergantung kepada prevalence case dalam satu-satu lokaliti. Kalaulah office you memang di dalam kawasan Selangor kan, so memang prevalence dia, exposure dia tinggi compare dengan kat Perlis contohlah kan. Kita tahu Perlis case dia rendah kan. Jadi itulah antaranya yang you kena consider. Okay, nanti boleh explore these apps. Alright, dan inilah yang kita lihat. Kena pakai pelitup muka ni sekejap kena pakai pelitup muka, dan saya rasa semua orang dah faham dah ni. Cuma bila pakai pelitup muka ni kena berhemah lah, kena berhemah. Dan you kena layan pelitup muka ni macam your underwear. I suka gambar ni sebab nak terangkan kepada orang ramai ni, dia letih. Sebab ada yang saya lihat dah basah dah, dan mask dia pun dia tak tukar-tukar juga. Saya faham mask ni kita kena beli sendiri kan. Ada yang organisasi memang supply. Tetapi ada kebanyakan masa adalah kita kena beli sendiri sebab kita tahu kita ni jenis yang ganas pakai. Kalau pekerja yang dekat hospital setting sepatutnya tak ada masalah. Dia boleh pakai berapa banyak mask yang di consider bila dah pergi satu ruang untuk dia akan tanggalkan. Dia akan tanggal the suit, termasuk mask dia akan tukar baru. Tetapi kalaulah kita menjalani hidup kita sebagai seorang ahli komuniti, yang you pergi shopping kan, takkanlah nak pakai mask yang dibekalkan oleh organisasi kan. That is your daily activity, right? Jadi you kena ada mask sendiri, dan this mask pun you kena consider macam underwear.
Bila basah tukar, bila ni kena tukar setiap hari. Kalau you jenis pakai, you dah start lah analyse. Bolehlah mask ni boleh pakai lagi esok ni. Simpanlah elok-elok. Jangan pergi serepah atas meja, berserepah dekat tempat atas katil bagai. Dan you kena faham bila pakai mask ni, boleh nampak ke tak? Bila pakai mask ni, yang dekat bahagian dalam ni tak apa elok kita kan. So tak apa kita bermain dengan elok kita. Tetapi dekat luar ni, you kena jaga elok-elok sebab dia boleh, itu adalah permukaan yang paling tercemar sekali. Sebab tu ada konsep bila pakai, ataupun buka mask, bila buka mask utamanya kena basuh tangan sebelum you pegang benda lain. Pakai tu tak ada masalah, tapi bila buka tu kena basuh tangan. Dan you kena simpan benda ni mengikut SOP lah. Ada SOP juga kan. Kena simpan mengikut SOP. Kalau ada tempat simpan, kalau ada plastik, log plastik macam IKEA tu bolehlah simpan kan. Tapi tak mampu pula kan, sebab rasa sayang nak buang-buang plastik tu kan. Kalau ada sampul surat yang lama tu, saya selalu guna sampul surat yang lama kan. Lipat macam ni, simpan terus. Kalau kita nak gunakan untuk masa lain. Ada yang balik daripada supermarket, gantung dekat ampaian pun ada juga. Tak apa doktor, dia mati kuman ni sebab kena cahaya matahari, mati kuman kat belakang ni. Yelah. Tapi kotlah jadi contaminate kat sebelah sini pula. Kan? Ada juga yang masa-masa tengah makan dia tahu nak simpan mana nak simpan ni kan. Dia gantunglah kat sini tuan-tuan dan perempuan, dia macam pakai aksesori baru kat tudung ni, saya tak faham lah ni. Ni memang saya selalu jumpa ni, sebab tu saya cakap ni. Saya rasa geram dia tengok perempuan tu kan, dia macam ni sambil makan tu, dia macam aksesori tudung gantung kat sini. Yang lelaki lagi terror tuan-tuan dan perempuan, dia lipat tangan baju ni kan, dia gantung benda ni, dia gantung benda ni kat lipatan tangan dia begini. Ni saya jumpa ni tuan-tuan, saya rasa macam, cik berhenti sekejap boleh tak, saya nak ambil gambar, nak bagi contoh, tapi tak sampai hati. Yang buat ni adalah orang-orang yang kerja kat Putrajaya sana tu. Yang kita rasa that is the professional population. Tetapi dia praktis benda yang macam tu. Saya nampak di restoran ni, dia gantung benda ni, macam selamba muka dia, ada extra aksesori ni gantung. So you kena treat macam seluar dalam. Ada tak kita gantung seluar dalam kat sini? Ada tak kita gantung seluar dalam kat sini? Tak ada kan? So treat the mask macam seluar dalam. Okay. Seterusnya adalah aktiviti semasa bekerja. So kena fikirkan begini, terutamanya susunan waktu rehat, waktu solat, urusan di tandas. Dan kalau dulu kita bolehlah membawang lama sikit dalam tandas kan. Kita rasa-rasa nak cakap benda yang sulit je, memang kita pergi tandas borak. Sekarang tak boleh lagi. Sebab kokotlah dalam tandas yang tengah buat bisnes tu adalah orang yang COVID positif kan. Dan bagaimana kalau orang tu, kita tak boleh, kalau boleh kita nampak orang yang whoever lah dah guna toilet tu, bagi dia tempoh bertenang dulu. Jangan terus kita terjah masuk. Bagi tempoh bertenang dulu dalam 10-15 minit kita baru masuk. Biarlah all the aerosol tu, kalau yang ventilation tingkap kat toilet kita tu buka dengan jahit, bagilah udara segar tu berapa kali ulangan dalam tu. Lagi bagus kau tunggu setengah jam lah sebab dia bergantung kepada ventilation udara. Kalau lagi lama, lagi banyak udara baru masuk, dalam tempoh 30 minit, maka udara yang bersih akan jadi 90% dan ke atas akan bersih daripada virus tersebut. Okey. Dan aktiviti selepas bekerja adalah inilah dia, pembersihan dan disinfeksi ruang rutin dan juga kena pilih disinfektan sepadan bagi jenis permukaan. Kalau nak saya bagi ceramah pasal disinfektan ni lain kalilah, hari ni tak cukup masa. Saya cuma bagi overview sahaja. Ini adalah kenapa kena buat begitu, disebabkan oleh adanya Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit, dan inilah dokumen yang mendukung kenapa pegawai kesihatan dan timnya boleh masuk melihat fasiliti kita. Dan akhir sekali adalah kesinambungan operasi. Kesinambungan operasi ini adalah yang penting sebab OSH Committee dan majikan dan pekerja kena pasti unit atau bahagian mana yang nak uruskan. Kena ada ownership di situ. Kalau tak, semua orang buat benda yang sama letih. Dia kena ada spesifik task force, teamwork yang buat benda tu supaya benda ni berjalan dengan jayanya. Dan kalau boleh, kena fikirkan ada dua pasukan berbeza untuk waktu kerja yang berbeza. Sebab ini adalah untuk maintain operasi kan. Kalaulah kes positif itu dalam tim yang pertama contoh kena, so kita ada tim yang lain yang boleh take over. Jadi itulah caranya kita boleh meneruskan operasi. So boleh bekerja di rumah untuk kes-kes khas yang bagaimana saya tunjukkan tadi, dan juga kena consider sama ada kita wajib tak nak membenarkan surveillance, RTK, sebab kita kena consider cost. Setiap investigation tu ada cost dia sendiri kan.
Dan these are the procedure yang kena start develop, macam mana nak saling kontak rapat dan juga disinfeksi, pembersihan rutin dan disinfeksi rutin. Perlukan ada PIC yang memantau segala prosedur, terutama sekali communication. You kena fikirkan communication bagaimana kita nak sampaikan kepada orang-orang ini. Yang kes positif dia punya ketakutan dia lain, yang close contact lagi lah, ya Allah, macam dia kes positif pun ada. Ada juga kes yang kes close contact yang dia tak anggap dirinya close contact pun ada juga. Okey, dia dah tahu dia ada close contact, dia pergilah berjalan. Pergi melawat rumah sana, melawat rumah sini, pergi masuk bilik sana, masuk bilik sini, jenuh juga orang macam ni. Dan perlu ada kolaborasi dengan pejabat kesihatan, US OSH Committee, kena ada link. Dia perlu ada kabel. Kalau kita nak develop relationship, you kena pasti siapa yang you boleh hubungi. Supaya kaki tangan kita boleh hubungi direct, supaya kerja you tak jadi penat kan. Dia boleh hubungi direct, nombor telefon apa yang kita boleh panggil mereka yang pasti akan jawab. Dan kalau tak ada, ya, kotlah ada cara lain, sebab ada pejabat kesihatan daerah tertentu gunakan Facebook sebagai appointment. Ada juga yang buat begitu. Jadi kena pasti channel apa yang mereka gunakan. Kalaulah you ada panel klinik, make sure you bekerjasama dengan doktor-doktor ni lah. Supaya on how to do, katalah dah dapat RTK positif. So what's next? Kena bagi gelang ke tak? Contoh, sementara nak menunggu pejabat kesihatan daerah buat tindakan ini. Sebab saya tahu ada klinik kesihatan, ada klinik private tertentu dia start pakaikan gelang. Sebab dia anggap bila pakai gelang ni orang ni memang nampak gelang tak boleh keluar kan. Terus kurang-kurangnya kan. Tapi ada juga orang pakai gelang dia keluar juga kan. Ada juga pakai gelang tu dia merayau juga. Ikut masing-masing punya rasa ownership lah, dia nak bertanggungjawab. Nak jadi citizen yang bertanggungjawab ataupun tidak. Kalau lah nak meeting jugalah, gatal lah sangat nak meeting ni kan. Memang saya faham, meeting ni ada kalanya kita tak boleh nak meeting online sebab tak jadi cerita. Faham ni tuan-tuan dan perempuan. Pilihlah tempat meeting yang open air, yang space dia bagus, yang taklah panas sangat, yang macam redup. You pilihlah berbanding dengan enclosed space like this. So you kena pilih ya, kena buat risk assessment. Dan of course kena ada prosedur yang lain yang kena comply. Dan ini adalah pembersihan dan inspeksi rutin. So berdasarkan CDC yang baru pada 15/6/2021, kalau kurang 24 jam telah berlalu sejak orang sakit atau diagnosis dengan COVID-19 telah berada di tempat tersebut, kita terus bersihkan dan diinspeksi kawasan tersebut. Kalaulah orang yang sakit tu memang khas dia duduk kat bilik dia seorang-seorang, so tak payah kisah pun, disinfect, tutup je bilik tu, biarkan dah tempoh 3 hari tak payah buat apa-apa dah kan. Kalaulah tiba-tiba perlu masuk nak ambil dokumen ke apa, tunggu lepas 24 jam baru boleh masuk. Sebab kalau lepas 24 jam dia kata pembersihan sudah cukup, disinfeksi ni perlu ada ataupun tak bergantung kepada amalan ataupun bergantung kepada fasiliti you bagaimana. Kalau lebih 3 hari, dan ni memang selalu berlaku lah, kita baru tahu kes positif tu wujud selepas 3 hari. Tak payahlah nak kecoh-kecoh panggil disinfection team bagai, sebab dipanggil disinfection team ni another cost tuan-tuan dan perempuan. Dia bukannya murah. Kalau kita buat sendiri sebenarnya lagi murah kan. Sebab kita hanya perlukan benda yang simple je kan, kena ada kan. Okey, ingat kalau status kes positif hanya diketahui selepas 3 hari, dia tak perlu buat apa-apa, tak perlu buat disinfeksi tambahan. Okey, nak tentukan bahan apa yang perlu disinfeksi adalah kena check dengan laman US EPA. Pada umumnya sodium hypochlorite, that is also known as AKA, nama glamour dia adalah Clorox, memang sangat sesuai. Another disinfectant adalah alcohol. Other than that, I tahu bahawa mungkin your organisasi di-approach oleh pembekal disinfectant yang lain. Make sure you double check dengan US EPA ni, sebab supaya tak jadi tipah tertipu. Kalau baru-baru ni dia di satu institusi, dia nak canggih sikit, dia tak nak pakai Clorox ni tak glamour kan. Nak pakai chlorine dioxide. Start pula tanya kat kita ni berapa banyak concentration yang paling rendah dan selamat. Dia ada jawapan lain lah. Tapi kalau saya tak sokong sangat lah, pakai sodium hypochlorite kalau cukup. That is Clorox, dah cukup dah. Tetapi for you, kalau you nak lah, kalau sesiapa ni approach, dia kata lebih mahal ni maksudnya lebih canggih. Tak payahlah, tak payah fikirlah. Pergi tengok laman web ni, double check. Sebab ada kalanya dia tidak secanggih sebagaimana yang disebut lah. Dan ni adalah cara lain, yang ni lah ramai orang menggunakannya. So there are certain thing yang mungkin tak
tidak dicadangkan. Kalau dulu kita dengar tunnel, terowong, sanitize, memang tak boleh lah. Ada juga yang pakai this element. Ada juga yang pakai fogging lah, fumigation. Kalau method tu tidak disahkan oleh pengeluar, tak boleh pakai. Kita tak boleh modify alat. Alright. Ini adalah apa beza pembersihan dan disinfeksi. Ni kenapa saya keluarkan ni, sebab ada ramai orang confuse kan, disinfeksi tu apa, pembersihan tu apa, sanitize tu apa. Dia jadi pening kan, jadi pening. Ni adalah dia punya definition dia. Dan kalau pembersihan inilah alat-alat yang biasa kita guna. Cadangan bahan kimia adalah saya cadangkan yang paling murah, sodium hypochlorite. Kalau banyak duit sikit boleh pakai alkohol, tapi alkohol ni adalah konsepnya adalah dry disinfectant. Dan selalunya kita tak payah fikir kepekatan. Dia boleh gunakan kepekatan yang sama. Selalunya 70% kita ambil tengah-tengah lah. 70% boleh digunakan pakai untuk semua permukaan. Selagi permukaan tu sesuai dengan alkohol. Tetapi kalau sodium hypochlorite dia berbeza. So permukaan yang lain berbeza, yang ni berbeza dan mengikut kepada keadaan tersebut. Kalau yang kotor mungkin kepekatannya lebih tinggi, kalau yang nampak bersih sikit mungkin boleh pakai kepekatan rendah. Kita kena cairkan sodium hypochlorite ini, that is Clorox. Clorox ni adalah nama brand kan. Orang marah kalau saya sebut nama Clorox ni, tapi nak buat macam mana? Orang kat Malaysia Clorox tu dikenalkan daripada sodium hypochlorite. Kena periksa juga. So ini adalah turutan disinfeksi. Kena pasti permukaan sama ada sering disentuh ataupun mudah dikapai ataupun cemar tinggi. Kena tengok juga permukaan tu elektronik ke, telap cair, cecair ke tak. Cari bahan yang sesuai. Pilih teknik, dia ada 2 teknik. Kalau nak ajar nanti panggil saya waktu lain. Dan pakai alat pelindung diri yang sesuai. Buat disinfeksi ni penting, tetapi lindung orang yang nak buat disinfeksi itu pun penting juga. Dan mulakan daripada zon yang mudah capai kepada permukaan yang cemar tinggi. Ya, itu antaranya lah. Ini adalah yang digariskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Tetapi saya tak berapa suka sangat benda ni sebab dia menyuruh menggunakan kepekatan yang tinggi. Di mana satu bahagian dia akan cairkan kepada 9 bahagian kan. So sebenarnya kalau satu dengan nisbah 9 itu adalah kita akan dapat 5,000 kepekatan klorin dia. Okay, kita akan dapat begini. Sedangkan yang paling sikit yang kita boleh dapat adalah 500 ppm. Inilah kepekatan klorin yang kita nak. Dan tuan-tuan kena ingat bahawa kecairan kepekatan asal ni kena consider. Berapa banyak nak kena cairkan bergantung kepada kepekatan asal. Sebab ada kalanya ada orang sedekah kat kita lah, sedekah kat organisasi kita ni, cairan sodium hypochlorite. Kadang-kadang orang yang sedekah ni pun tak tahu. Dia asalkan nama Clorox dia beli. Tetapi ada juga yang jenama tersebut mempunyai kepekatan tinggi khasnya untuk kolam renang. Jadi kalau kolam renang ni tuan-tuan dan puan-puan dia lebih daripada 5%. Dia ada 10%, ada up to 20%. Kalau tuan-tuan dan puan-puan beli dekat household, dekat supermarket ke, selalunya di dalam lingkungan begini, 5% to 10%. Kena tengok tu. Dan berdasarkan itu baru kita boleh cairkan. Sebab tu saya tak berapa suka yang poster yang terdahulu sebab dia tak consider kepekatan asal. Jadi kita kena kira berdasarkan kepekatan ini dan kita boleh kira dengan jayanya. Kalau tak kerti kira, dia ada online calculator. Lepas ni tuan-tuan dan puan-puan boleh cairkanlah nak gunakan untuk berapa liter. Satu tangki air kat rumah ke. Pernah ada institusi tertentu, doktor, saya nak cairkan klorin tu untuk gunakan tank yang besar tu. Kan macam tank klorin minyak tu macam tu. Nak penuhkan tu sebab kita nak buat sanitation environmental, doktor. Jadi kita nak kira berapa macam mana kan. Dia ada berapa banyak liter, beribu liter tu kena consider lah, dia ada formulanya. Alright, so inilah lebih kurangnya. Dan seterusnya saya sebut pasal vaksin sebab adalah tugas majikan juga memastikan kaki tangan dia ada vaksin, mendapat vaksin. Kalau kita tengok bahawa ada konsep PISCA kan, yang di mana majikan boleh bagi nama, list nama tertentu adalah bayaran dia sebab for administrative cost, walaupun vaksin ni free tetapi of course bila dia sediakan perkhidmatan tu kita kena bayar. Dan masukkanlah nama tu, pastikan vaccination tu penting. Dan kita kena, ini adalah salah satu langkah berjaga-jaga so that mungkin in future kita kata siapa dah completed vaksin boleh masuk kerja, contoh. Sebab kita tahu bahawa siapa yang dapat vaksin memang dia tak jadi kebal, tetapi kalau dia dapat jangkitan maka jangkitan itu akan tidak bergejala. Dia tidak bergejala ataupun gejala rendah saja. Dia jadi macam orang biasa, dia tidak akan jadi teruk.
Ini adalah contoh vaksin yang telah diperolehi oleh Malaysia. So kalau kita tengok yang paling common Pfizer ni baru sampai bekalan dia dan memang kerajaan Malaysia order untuk 48% of Malaysian population. Dan juga yang AstraZeneca yang semua orang takut hari itu, tapi bila KJ start lelong melalui website, dia macam goreng pisang panas kan, semua orang ambil kan. Dan ni adalah Sinovac yang semua orang mula-mulanya mempelekehkan Sinovac ini. Tetapi sekarang ni dah ada pilihan pula kan. Ni yang pening ni kan. Dulu-dulu orang-orang duk mencari Pfizer. Oh, I tak nak Pfizer. I nak Pfizer, I tak nak Sinovac. Sebab Sinovac ni low class. Sekarang ni pula terbalik. Kita offer Pfizer, dia boleh kata saya tak nak Pfizer, saya nak Sinovac. Letih ni tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita duk melayan perangai manusia ni kan dia mabuk. Jadi sebab itulah kerajaan start kata, kau terima je lah apa aku bagi. Kan? Tak payahlah nak pergi pilih-pilih brand. Ini bukannya shopping complex kan. Kita tak ada pilihan. Tadah je lah tangan tu kan. Berdapat apa Pfizer ke Sinovac ke. Konsepnya sama tuan-tuan dan puan-puan. Kita bina antibody. Kita semuanya konsep sama. Bina antibody. Okey, dan kita tahu bahawa sekarang kita dah masuk fasa 3. Yang 18 tahun ke atas, kalau kita tengok anak remaja kita dah dapat appointment untuk vaksin. Dan ni ada golongan tertentu yang tidak layak untuk terima vaksin, terutamanya kalau orang yang pernah ada reaksi sebelum ni, bad reaction. Dan ni antara kesan sampingan yang biasa terjadi. Dan yang paling teruk ni, yang kata paling teruk ni sebab itulah dia ada konsep selepas vaksin dia ada pemantauan kan, 15 minit hingga setengah jam. Supaya kita boleh lihat kebanyakan kesan ini kita akan dapat lihat dalam tempoh tertentu, dalam tempoh itu. Tapi ada juga kalau dengar rumours mengatakan lepas seminggu dapat vaksin, 2 minggu, mati pula orang ni kan. Dan kerajaan cubalah menafikan kan. Ramai kata, itulah dia tak percaya. Dia nafikan tu kan, tak percaya. Tapi nak buat macam mana kan, kita perlukan bukti untuk bercakap lah kan. Jadi wallahu alam lah kan, sama ada kaitan ke tak. Kebanyakannya kalau kita buat postmortem ni, kita akan jumpa kebanyakan orang Malaysia ni memang faktor risiko sakit jantung tu banyak kan. Lebih banyak daripada ni. Disebabkan oleh vaksin. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana saya kata tadi, kalau kita lihat kepada petugas KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, berdasarkan fakta terbaru yang terima 245,932 orang. Kita dapati hanya 1.26% sahaja yang dapat jangkitan semula. Bayangkan KKM ni lah yang terdedah beberapa kali dalam satu hari. Let's say dia punya kerja dia untuk menghadap pasien katalah beratus orang pasien satu hari. So hanya bilangan ini yang dapat jangkitan semula. Nampak? 1.26% je. Dan di kalangan 3,000 orang ini, kebanyakannya kalau kita tengok yang kategori yang tak ada gejala 32%, yang ada gejala ringan, demam batuk sesama biasa itu, yang tak mengganggu pun kehidupan seharian dia adalah banyak ini. Kalau kita campur dua ini, sebenarnya dia 98% yang tidak ada gejala. Dan hanya sedikit daripada mereka ini yang perlukan bantuan oksigen, yang ada radang paru-paru kategori 3. Radang paru-paru tak keluar pula 3 ni. Okey, ini kategori okey. Perlu bantuan oksigen dan juga rawatan ICU. Ini hanya orang ni sedikit sahaja. Jadi sebab itulah kita katakan vaksin ini boleh jadi perisai seseorang itu supaya dia kalau dapat jangkitan dia tak akan jadi teruk. Itulah konsep vaksin. Okey, berapa slide lagi, sabar. Kes positif di Malaysia, kalau kita lihat setakat data semalam, banyak ni lah 1 juta lebih dah kes positif kita. Ini bermakna bahawa setiap 33 orang yang kita jumpa sudah pasti ada satu kes positif. Bayangkan kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi shopping, kalau shopping buka lah sekarang kan, 33 orang yang tuan-tuan pun jumpa, satu kes positif. Mesti ada satu kes positif. Dan kalau kita tengok angka kematian setakat semalam adalah 8,000 lebih, maksudnya di kalangan kes positif akan ada satu kematian. 125 kes positif ada satu kematian. Alright? Ini mati ni kita sebagai orang Islam ni dah kita ada tahap di mana kita redha kan. Setiap yang bernyawa akan mati. Okey, akhir sekali adalah tuan-tuan dan puan-puan, sesungguhnya SARS-CoV-2 benar. Sebab saya baru dapat call baru-baru ni di kalangan rakan profesional, bukan doktor lah. Saya doktor dengan dia faham. Ni rakan profesional organisasi lain. Ya Allah Ros, aku barulah faham, baru mengaku bahawa SARS-CoV itu benar. Jawapan dia, sebab dia dapat COVID. Dia dapat simptom, memang sebagaimana simptom yang disebut dalam diwar rawatan dan surat khabar selama ni, dalam garis panduan mana-mana ni, memang itulah yang aku hadap. Now aku percaya SARS-CoV itu benar. Masya Allah, rasa nak sepuk je orang macam tu kan.
Boleh kata ni seluruh dunia bercakap benda yang sama, tiba-tiba dia baru nak mengaku. Sama tak percaya ke kan? Ramai orang begitu ya tuan-tuan dan puan-puan. Saya harap warga LPPKN tidaklah begitu kan. Sesungguhnya SARS-CoV itu benar. So apakah tindakan anda untuk melindungi insan-insan di sekeliling anda? Sekian saja ceramah saya pada hari ini. Oh, dah terlebih masa dia ni kan. Okay, back to you. Sekejap ya. Urusi. Okey, terima kasih yang bahagia Prof. Dan kalau yang bahagia Prof boleh lihat pada Q&A yang ada pada Zoom. Kalau Prof boleh tengok kat situ, kalau Prof boleh sambil-sambil tu boleh menjawab persoalan daripada semua viewers kita ataupun daripada semua penonton kita pada pagi ni. Kalau Prof boleh tengok pada Q&A. Yang saya lihat pada 10-12 minit, ada lagi yang terbaru ke daripada itu? 10-12 minit, ada lagi. Kita ada 6 soalan kalau ikutkan. Ada yang daripada Facebook yang saya dah copy paste kan masuk ke dalam ruang Zoom. Tolong Puan Pengerusi, tolong bacakan, saya dengar. Boleh, tak ada masalah. Panjang sebenarnya Prof. Tapi tak apa, saya cuba ya. Okey, soalan yang pertama, soalan yang ni mungkin Prof dah tengok ya. Jiran saya tiada simptom dan gejala. Bila dia buat swab test, sukarela dia positif COVID-19. Dan bagaimana boleh jadi begitu? Kalau yang itu kalau Prof dah tengok ke ataupun dia Prof dah come across, dah menjawab soalan tu? Okey, saya jawab dulu soalannya. Dia memang kalau kita tengok varian yang terbaru dia tak ada simptom. Sebab tu ada yang buat sukarela, screening secara sukarela yang dia adalah positif. Kebanyakannya memang begitu, memang begitu di kalangan penduduk Malaysia. Kenapa jadi begitu? Ni payah kita nak kabur ni. Sebab kita tak tahu aktiviti seseorang itu bagaimana kan. Kalau siasat, mestilah dia ada berjumpa dengan somebody, even GrabFood. Even GrabFood dia hantar barang ke rumah ke, ada penghantar delivery services kat rumah ke, I am sure dia mesti ada such exposure. Sebab unlikely dia so-called kita panggil sporadic cases. Sporadic cases ni kita tak tahu exposure dia bagaimana kan. Tetapi mesti ada hubungan interaksi sosial dia dengan orang lain. Dia mesti ada. Somewhere macam yang saya kata tadi, fleeting contact. Whereby dia selisih je. Selisih je dengan orang tu pun, kalau orang tu positif, right timing, sebab saya kata tadi dia bernafas kan, right timing, at the right time orang tu bernafas, dia pun hirup nafas yang sama dengan orang tu, dia lompat kan, boleh masuk. Sebab itu telah dibuktikan oleh negara maju. Macam saya kata tadi, dia tak kenal pun to each other, tetapi dia selisih dalam stesen, saya tak ingat stesen mana, stesen monorail ke mana ke. So dia, sebab saya tak sempat tengok video, sebab dia buktikan berdasarkan video footage tu. Sebab ramai orang kata, tak ada exposure, tak ada. Tetapi bila kita tengok aktiviti dia seharian, I am sure mesti ada exposure factor di situ. Dan kebanyakan kes tak ada simptom. Sebab itulah kuarantin tu penting lagi, sebab itulah ada SOP begini yang kita tak boleh nak merayau-rayau, tak boleh nak merentas negeri pun sekarang ni. Even nak pergi shopping pun tak boleh, macam-macam lah tak boleh kan, sebab semua disekat sebab kita nak elakkan benda begini. Soalan seterusnya. Yang kedua, Assalamualaikum Prof dan penganjur. Saya ada 2 soalan. Sejauh manakah keberkesanan vitamin C dan lemon mengurangkan kadar mendapat COVID-19? Okey, vitamin C dan antioksidan ini adalah, lemon ni adalah sumber vitamin C tinggi kan. Setiap buah-buahan yang ada vitamin C, contoh bukan setakat lemon ke limau ke, ada juga daripada jambu batu, daripada nenas contoh kan. Ada buah-buahan tertentu yang rasa masam, selalunya bila ada rasa masam tu dia ada asid ascorbic, dan bila sebut asid ascorbic tu adalah vitamin C. So konsep begini adalah dia adalah merupakan antioksidan, dan kita tahu bahawa setiap jangkitan dalam badan kita dia akan dia create apa perkataan dia menyebabkan badan manusia ni akan menjadi radang. So antioksidan yang kita ambil itu, tak kira lah ambil vitamin C ke ataupun makanan yang ada vitamin C tinggi, dia boleh mengurangkan reaksi radang tersebut dalam badan kita. Itu adalah tugas antioksidan, dia akan oxidize semua benda yang tidak
yang boleh menyebabkan keradangan itu berlaku. Kita gunakan konsep begitu. So bila kurang radang pada suatu sistem manusia, maka manusia ini dikurang sikit melayan radang tu, dia akan start fokus kepada bina antibody untuk melawan penyakit kan, terutama zaman sekarang adalah penyakit virus SARS-CoV-2, maka dia sistem pertahanan kita akan mudah respon. Sebab kalau kita tahu kenapa kita radang bukan sebab jangkitan sahaja, tetapi sebenarnya keradangan itu wujud disebabkan oleh kadang-kadang pemakanan kita tak sihat, yang so-called kalau kita tengok sekarang ni makanan tu banyak color, of course lah color tu dibenarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia contoh kan. Tapi ada makanan yang sintetik contohnya kan, makanan yang kita panggil so-called unhealthy diet, benda tu pun boleh menyebabkan keradangan seorang manusia. Jadi bila kita makan benda tu, dia akan meningkatkan antioksida, jadi dia mengurangkan keradangan. Dia ada mekanisme dia lah dia adalah berlakunya di peringkat molekul badan kita yang menyebabkan keradangan itu berkurang, maka badan kita akan tidak melawan kepada benda-benda yang tak berkenaan tadi, tetapi dia fokus kepada melawan jangkitan virus. Maka insya-Allah bila kita saja terkena jangkitan, maka kita akan cepat je bertindak balas dengan cekapnya. Okey, silakan yang lain. Okey, Prof, kalau berbalik pada soalan yang vitamin tadi tu, saya tambah sikit lah ya. Berapa miligram agaknya vitamin C yang boleh maksud saya kita ambil dalam sehari? Okey. Kalau kita tengok penyediaan vitamin tersebut kan, dia adalah kebanyakan dijual di farmasi adalah 1000 mg kan. 1000 mg kalau kita ambil secara berterusan, dia ada kesan sampingan yang lain kepada sistem organ kita. Kebanyakan kes ada kaitan dengan kalau kita ambil 1000 mg secara tetap setiap hari, saya tak ingat berapa lama, dia akan menyebabkan batu karang. Kalau orang ni tak kerap minum air dengan jayanya, sebab kita rakyat Malaysia ni tak tahu kenapa duduk kerja dalam aircon, selalunya memang kita terlupa minum air. Sebab itulah minum air ni tak perlu tunggu haus, dia kena minum sentiasa. Tetapi kalau ikut requirement dia adalah tidak sampai 1000 mg pun. Dia akan lebih kurang 1/10 daripada apa-apa saja penyediaan yang disediakan oleh farmasi kan, yang dikeluarkan oleh farmasi. Ada yang berpendapat mengatakan bahawa kita ni makan tak cukup kan. Kita ni bukannya makan buah hari-hari kan. Kita ni pula stres sentiasa. Jadi ada orang senang ambil suplemen. Ada yang 500 mg, ada yang ambil 1000 mg. Tetapi untuk dos yang tinggi begini, kena berhati-hati sebab dia boleh menyebabkan batu karang. Sebenarnya sudah cukuplah kalau kita amalkan buah-buahan daripada makan vitamin, suplemen tu. Sebab buah-buahan tu, walaupun dos dia rendah, nanti boleh google lah buah limau ada berapa miligram per biji, buah jambu batu berapa. Sebenarnya konsep dia adalah bioefektif. Yang Allah jadikan ini, vitamin C yang sudah cukup dalam buah tu sebenarnya dah cukup untuk keperluan manusia. Memang dia kata ala-ala besar banyak ni je miligram dia kan, tak cukup. Dia kalau kita makan 1000, dah pasti je kan 1000 tu diserap, tak semestinya tuan-tuan dan puan-puan. Sebab ada kalanya kepekatan yang lebih itu terus dibuang melalui najis kita. Sesia je kita beli kan. Beli mahal lah, tetapi ada kepekatan sebab badan kita ada sistem blok dia sendiri kan. Kalau yang dia fikir terlebih, dia akan terus buang dalam sistem. Buang melalui air kencing, buang melalui najis. Tetapi kalau yang kita makan dari buah-buahan contoh, kita bukan setakat dapat vitamin C, kita dapat serat, kita dapat manisan buah-buahan itu membantu memberi nutrien kepada badan kita kan. Kita rasa lebih kenyang, betul tak? Berbanding kita makan pil banyak ni, kan? Perut pun tak kenyang kan? Dan kita makan benda tu yang memang hasilnya buatan manusia dan bioefektif dia lebih rendah daripada yang natural. Itu pendapat saya lah. Tapi kalau orang dengar yang nutrition ni, kok farmasis lah ke, mesti dia marah dengar cakap ni kan. Tetapi itu adalah hakikatnya. Sebab yang kita fikir, yang kita hendak adalah how effective sesuatu vitamin itu kita ambil dan terus diserap sebab dia adalah benda semula jadi, terus diserap oleh badan kita untuk berfungsi sebagaimana yang kita mahu. Tidak semestinya bila dos tinggi itu maka kita yakin dah aku dah makan 1000 mg dah hari ni. Yakin memang dia akan simpan dalam badan 1000 mg dah hari ni. Tidak Teruskan. Okey, sebenarnya Prof, banyak lagi soalan-soalan yang kita dapat daripada viewers ataupun penonton kita pada hari ini. Namun sebab kesetukan masa, kami sebagai pihak Rustia Jawatankuasa akan cuba untuk mohon bantuan daripada Prof untuk menjawabnya secara luar daripada online, dan kita akan kemukakan mungkin di ruangan Facebook kami di www
LPPKN Facebook, okey. Okey, jadi saya rasa ada apa-apa lagi ke yang Prof nak rumuskan selain daripada menjawab pertanyaan daripada penonton kita pada hari ini? Kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagaimana saya kata tadi di akhir slide saya tadi, SARS-CoV itu benar. Bukan dia adalah apa orang kata berita palsu yang diwar-warkan untuk menakutkan kita semua. Seluruh negara cakap benda yang sama. Seluruh negara di dunia ini buat kajian yang sama dan kita pun buat kajian yang sama dan dapatan kajiannya adalah sama. Sama macam negara lain. Sebab itulah kita tidak menerima bulat-bulat kan. Ada orang kata ini hanya propaganda macam ni kan. Propaganda Israel lah, propaganda macam-macam lah kan. Penyakit wabak ini telah disebut dari zaman Rasulullah lagi. Dia dah sebut dah, kalau you baca hadis memang dah sebut dah apa nak dibuat semasa wabak. So bayangkan benda tu dah dicerita lagi sebab ada orang kata ni kenapa lah ni ahli pemerintahan luar negara dia boleh cerita pasal pandemik akan berlaku begini-gini. Sebenarnya sebelum politician tu bercerita, Nabi kita dah bercerita benda yang sama kan, wabak. So inilah wabak yang kita kena hadapi, yang dahulu kita baca melalui buku sahaja ataupun didengari melalui hadis-hadis. Tetapi hari ini kita menghadapi benda yang sama. Sebagai orang Islam, so udahlah tu berfikiran negatif. Kena terima bahawa apa yang kita hadap ni adalah wujud dan nak tak nak kita kena buat sesuatu, kena ikutlah ada SOP-nya sendiri. Tak kisahlah kat mana, kalau kat tempat kerja ikut SOP, di rumah pun ikut SOP. Sebab tanggungjawab itu adalah terletak pada diri anda supaya anda menjaga kesihatan diri anda sebab apa yang terjadi pada diri anda akan beri kesan kepada orang lain. Jadi itulah pesan saya, hanya kita je jaga kita. Sekian. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Rosnah Binti Ismail daripada Jabatan Kesihatan Masyarakat Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia pada hari ini. Banyak info yang tuan-tuan dan puan-puan boleh perolehi daripada Yang Berbahagia Prof sebentar itu tadi. Dan kami sebenarnya cukup berterima kasih kerana Yang Berbahagia Prof sudi bersama-sama dengan kami pada hari ini. Dan saya rasa kita akan sambung selepas ini dengan kuis online kita dan juga games online. Dan sebelum itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada semua yang sudi hadir pada hari ini bagi menjayakan program kita pada hari ini. Dan jangan lupa untuk bersama-sama dengan kita sehingga ke program pada esok hari dan juga sehingga ke 30 hari bulan Julai. Dan berbagai lagi topik-topik menarik yang akan disampaikan oleh beberapa penceramah yang telah pun dijemput khas pada esok hari dan juga sehingga ke 30 hari bulan Julai ini. Dan sehingga berjumpa lagi, kita jaga keluarga kita. COVID is real. Stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian. Terima kasih dan jumpa lagi.